Ada siapa-siapa boleh respon? Boleh. Boleh. Loud and clear. Alright, thank you. Okay, so sebelum saya mula, bagi saya share dulu screen. Okay, alright. Okay, selalunya ramai akan tanya, okay, macam mana saya nak gunakan Island Ace? Mudah saja. Langkah yang pertama, perlu pergi kita punya website, okay, dan perlu hanya type www.islandace.com. Dan kemudian kan akan nampak yang inilah. Okey. So akan nampak ini pendaftaran percuma. Siapa-siapa boleh cuba. Okey. Dan bila cuba nanti akan ada percubaan 7 hari. Untuk yang sebelah kiri ni, ini kita panggil dia Island Ace Junior. So dalam Island Ace Junior ni hanya untuk pengguna dari tahun 1 hingga tahun 3. Yang sebelah kanan ni adalah Island Ace Senior bagi tahun 4 hingga tingkatan 5. So dalam Island Ace Senior ni kita ada akaun, 4 akaun. Akaun murid, akaun ibu bapa, akaun guru dan akaun dewasa. Kalau siapa-siapa nak cuba, boleh je tekan mana-mana. Contoh saya nak cuba Island Ace Senior, tekan je Island Ace Senior. Okey. So boleh akan nampak ini website Island Ace Senior. Dan kemudian kan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak belah atas ni, ini kita punya motto lah. Okey. Your M Learning Platform, a hybrid approach to revision online and offline. Okey. So M Learning bermaksud mobile learning. So dalam mobile learning boleh guna pelbagai device, boleh gunakan smartphone, tablet, komputer ataupun laptop. Dan juga untuk Island Ace Senior ni kita menawarkan 2 akses. Okey, pengguna boleh gunakan 2 akses. Maksudnya boleh gunakan secara online, maksudnya menggunakan internet, dan juga menggunakan secara offline tanpa internet. Okey. Tanpa internet ni macam mana nak guna? Ini mudah saja. Okey. Untuk offline ni hanya untuk 2 akaun saja, untuk akaun murid dan akaun guru. So offline ni kena download apps. Okey. Apps tersebut boleh download dekat Play Store untuk Android dan juga boleh download dekat App Store untuk Apple. Okay, so dia ada 2 apps sebenarnya. Dia ada Island Ace untuk murid, Island Ace Guru untuk cikgu lah. Okay, so bila dah download apps tersebut, nanti dia akan bila buka apps tersebut nanti akan minta ID pengguna dengan kata laluan. So bila dah masukkan ID pengguna dan kata laluan, pergi dekat menu, tekan download. Okay, download kandungan tersebut. So bila kandungan tersebut dah download, sebagai contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan guna tablet sebagai contoh, okay, kandungan tersebut akan ada dalam tablet tu sendiri. Okay, so bila dah download, lepas tu contohlah kalau esoknya atau selepas tu tak ada internet, dah boleh guna dah dalam apps tersebut. Kandungan telah download dalam apps tersebut. Tapi kena tahu untuk apps tersebut kita hanya menawarkan 2 fungsi sahaja. Okay, kita hanya menawarkan fungsi nota dan juga kita menawarkan fungsi practice objektif. Okey, mesti ramai akan tanya, kenapa offline 2 fungsi saja? Sebab 2 fungsi ini saiz apps tersebut dah 2 gig. Okey, kita takut kalau kita masukkan lagi fungsi-fungsi yang lain, saiz tu lagi besar. Okey, sebab itulah kalau sekiranya pengguna ingin menggunakan fungsi yang lain macam peta minda, kertas ujian atau sebagainya kan, yang itu kena gunakan dalam online. Ini dalam website ni, ini dalam online sahaja. Okey, sekiranya mereka nak gunakan offline bila tak ada internet, boleh gunakan offline, tapi hanya ada 2 fungsi sahaja. Dan juga kadang-kadang pengguna tanya macam mana saya nak gunakan fungsi-fungsi dalam Island Ace ni. Okey, jangan risau. Okey, kita ada menawarkan video panduan. Tekan je video panduan, nanti dia akan pergi sini. Okey, so boleh pilih nak tengok yang mana. Okey, akaun guru ke, murid ataupun akaun ibu bapa. Okey, so dalam ni, okey, setiap satu fungsi kita menawarkan satu video. Contohlah kalau tak tahu gunakan nota, apakah fungsi dalam nota, tekan video nota ni. Okey, so secara lebih terperinci dia akan terangkan. Macam product training tapi ni dalam bentuk video. So dia akan terangkan. Okay. So bila play dia akan ada suara lah. Okay. Sebab mungkin saya pakai headphone, tuan-tuan dan puan-puan tak ada dengar suara dia. So boleh pergi kat sini boleh tengok. Okay. Nampak dia akan zoom, lebih fokus. Okay. So boleh tonton video panduan dekat sini. Okay. Setiap fungsi kita ada satu video panduan. Okay. Jangan risau. Dan kemudian kan, okay, kita juga ada FAQ ataupun soalan lazim yang selalu ditanya oleh pengguna. Okay.
alright, yang selalu digunakan, selalu ditanya oleh pengguna. Sebagai contoh, customer ataupun pengguna tanya, apa itu Island Ace? Okay. Island Ace merupakan platform pengajaran dan pembelajaran hybrid. Okay. Bukan sahaja boleh gunakan secara online dan juga boleh gunakan secara offline. Mungkin guru mengajar dalam kelas, tak ada internet, boleh gunakan offline. Cocok kabel dekat tablet ke dekat smartphone ke, boleh project tu projector, okey, tanpa internet boleh gunakan kandungan tersebut. Dan juga dan pelbagai lagi soalan yang selalu ditanyakan lah boleh didapati dalam soalan lazim ni, dan pelbagai lagi fungsi, package, harga, okey. Tapi ramai yang nak tahu yang nombor 14 ni, adakah ada perkhidmatan selepas jualan? Sekiranya pengguna ada pertanyaan lebih lanjut atau ada mempunyai masalah ketika menggunakan Island Ace, jangan risau, kita ada technical support kita sendiri. Pengguna boleh emailkan kepada kita dekat inquiry@islandace.com ataupun boleh terus hubungi pejabat kami, ataupun nak lebih respon lebih cepat, boleh hubungi kita punya mobile technical support. Boleh call, boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh Telegram, Viber, WeChat ataupun Line. Tapi kena tahu untuk technical support ni beroperasi hanya Isnin hingga Jumaat kecuali cuti umum 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Kalau ada masalah waktu malam, boleh je hantar WhatsApp dekat kita. Esok pagi waktu bekerja kita akan respon secepat yang mungkin. So boleh pelbagai lagi lah, boleh dapatkan soalan lazim di dalam FAQ ini. Dan kemudian kan nak tengok testimoni daripada murid, ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan harga ataupun business plan, boleh emailkan dekat sini. Tekan je hubungi kami. Dan kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan scroll ke bawah lagi, boleh dapat lagi banyak information. Macam ni, nampak browser yang di-showkan Google Chrome. Apa ni? Untuk menggunakan Island Ace, kami hanya showkan pengguna untuk menggunakan browser Google Chrome sahaja. Kita tak galakkan pengguna untuk menggunakan browser lain macam Safari, Mozilla, Internet Explorer dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita takut nanti bila pengguna menggunakan browser yang lain akan menghadapi masalah. Sebab tu kita hanya showkan browser Google Chrome sahaja. Dan kemudian kan kalau scroll ke bawah boleh nampak sebelah kiri ni adalah video, official video Island Ace. Yang sebelah kanan ni adalah testimoni daripada ibu bapa yang anak dia menggunakan Island Ace. Dan kemudian kalau scroll lagi ke bawah, boleh nampak kat sini interaksi antara akaun murid, guru dan ibu bapa dalam satu platform. Dalam Island Ace ni, sekiranya murid tu dah jawab soalan, kita akan simpankan rekod. Rekod tersebut akan di-sharekan kepada akaun ibu bapa, dan juga kalau dia masuk ke dalam akaun guru, guru juga boleh nampak rekod tersebut. So data tu akan synchronize. So boleh nampak kelemahan murid-murid tersebut. Dengan menggunakan akaun ibu bapa dan akaun guru pun boleh nampak. Dan kemudian bila scroll bahagian ke bawah boleh nampak apakah silibus yang kita tawarkan. Kita menawarkan 100% silibus KSSR Semakan, KSSR, KSSM dan KBSM silibus. Setiap tahun kita akan kemas kini. Sekiranya sebagai contohlah, pada tahun hadapan untuk darjah 5 dan juga tingkatan 5 akan mempunyai silibus yang baru. Tapi untuk Island Ace ni kita akan kemas kini pada tahun ini 18 Disember 2020. Siapa-siapa pengguna darjah 5 tahun depan ataupun tingkatan 5, 18 Disember ni mereka akan dapat kemas kini silibus yang terkini di dalam akaun mereka. Tanpa perlu pembayaran. Kalau akaun mereka masih aktif, mereka akan terus dapat kandungan yang terkini pada 18 Disember nanti. Dan juga boleh nampak dekat sini kita menawarkan konsep writing. Konsep IT ni adalah peta minda, tapi ini IT yang diajar oleh guru dan murid perlu belajar. Tapi kita dalam Island Ace ni kita menawarkan IT digital. Satu-satunya ada IT digital di Malaysia oleh kita saja, oleh Island Ace. Dan juga kita ada KBAT, soalan-soalan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Dan juga kita ada PBD dan PS. PBD ni apa? PBD ni pentaksiran bilik darjah. PS adalah pentaksiran sekolah. So kita ada juga menawarkan dalam Island Ace.
Dan juga kita akan berikan kertas model, okey. Dan bagi pelajar-pelajar, okey, ataupun guru, okey, yang menjawab untuk package UPSR, PT3 dan SPM, okey, kita akan berikan kertas percubaan. Okey, so kertas percubaan ni macam soalan ramalan. Apakah soalan yang akan keluar untuk UPSR, PT3 dan SPM. So nanti kita akan berikan ke dalam akaun-akaun murid ataupun guru-guru tersebut. Okey. Okey, ada soalan ke? Amira. Ada rekod. So kalau nak rekod ni nanti boleh minta nanti dekat technical support lah untuk link video tersebut. Okey. Link video product training ni. Okey. Kemudian bila scroll ke bawah ni, okey, boleh nampak, okey, ini adalah 9 fungsi utama yang kita berikan dalam Island Ace. Okey. Yang pertama kita berikan nota. Okey. Nota ni berdasarkan silibus dan topik di dalam buku teks. Okey. Kita juga memberikan peta minda. Okey. Ini peta minda digital, satu-satunya yang ada dekat Malaysia. Okey. Kita berikan peta minda digital ni boleh masukkan gambar, boleh masukkan audio, video ataupun animasi. Okey. Dan kemudian kita ada penilaian. Ini soalan-soalan. Setiap soalan tersebut siap kita pecahkan lagi. Kita ada praktis objektif, praktis subjektif, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran sekolah, okey, ujian lisan dan kertas ujian. So kita ada siap pecah lagi soalan tersebut dalam akaun. Kemudian yang nombor 4, kita ada fungsi kemajuan. So fungsi kemajuan ni adalah report card akan menunjukkan kelemahan murid tersebut, okey, dekat topik mana, tarikh bila dia buat dan masa. Okey. So kat situ data tersebut akan sinkronis lah ke akaun ibu bapa boleh tengok, dan juga kalau dia masuk ke kelas guru, guru juga boleh nampak kemajuan tersebut. Dan yang nombor 5, kita ada fungsi ganjaran. Ini untuk release stress. Okey, kita menawarkan permainan pendidikan di dalam Island Ace. Sebelum nak main permainan tersebut, kena ada coin. So macam mana nak dapatkan coin-coin tersebut? Kena jawab dulu soalan. Lagi banyak soalan dijawab dengan betul, lagi banyak coin akan diterima di dalam akaun. Okey. Dan kemudian yang nombor 6, kita menawarkan 3 jenis kamus. Okey. Kamus Dwi Bahasa, kamus Tri Bahasa dan kamus Bahasa Cina. Dan kemudian, okey, yang nombor 7, kita menawarkan video pengajaran. Ini video pengajaran hanya untuk murid tingkatan 5 sahaja. Okey. Dan untuk guru lah tingkatan 5. Okey. So dalam fungsi video pengajaran ni, dia hanya untuk 4 subjek sahaja. Okey. So dia ada subjek matematik, biologi, kimia dan fizik. So dalam video tersebut dia akan ada seorang doktor akan terangkan untuk lebih memahami topik-topik, okey, dan cara menjawab soalan. Okey. Ini hanya untuk tingkatan 5 sahaja. Bagaimana untuk package yang lain daripada darjah 4 hingga tingkatan 4? Itu pun ada juga, kita akan menawarkan video, tapi dalam fungsi yang lain, nama dia kursus kilat. Okey. So kursus kilat ni kita akan berikan setiap bulan satu video, okey. Tapi hanya untuk 2 subjek saja, sains dan matematik tambahan. Selama seminggu, okey. Setiap bulan satu video selama seminggu. So minggu ni dah tu, kena tunggu untuk bulan depan pula untuk video yang lain. Okey. Dan kemudian untuk yang nombor 8, kita ada aplikasi Muda Alih. So aplikasi Muda Alih ni yang offline apps. Okay? Yang offline apps ni boleh download dekat Play Store dan App Store bagi akaun murid dan akaun guru. Okay? So dalam tu kita menawarkan nota dan praktis objektif. Dan yang terakhir, fungsi tugasan. Ini bagi akaun guru, fungsi tugasan ini. Sekiranya murid-murid mereka ada masuk ke kelas guru, guru boleh memberikan tugasan. Tugasan apa yang guru boleh berikan? Guru boleh memberikan tugasan soalan seperti soalan objektif, subjektif ataupun tugasan peta minda. Okay. Ataupun guru nak lebih advance, okay. Guru juga boleh menghantar nota kepada murid mereka. Mungkin nota tambahan lah. Okay. Mungkin ni penting masuk exam ke dan sebagainya. Guru boleh memberikan nota tersebut. Dan yang terakhir sekali, ada satu fungsi tugasan dalam akaun ibu bapa, itu nama dia tugasan bulanan ibu bapa. So dalam tugasan bulanan ibu bapa, soalan-soalan tersebut kami Sasbadi Online sendiri akan buat. Okay. Nanti ibu bapa hanya perlu tekan butang hantar sahaja. Ini khas lah, kita berikan secara bonus. Okay. So dalam tugasan bulanan ibu bapa ni,
fungsi ini akan keluar dalam akaun ibu bapa pada minggu keempat setiap bulan. Okey. Minggu keempat setiap bulan kecuali bulan Disember. Okey. Soalan-soalan kita akan sediakan, ibu bapa hanya perlu hantar tugasan-tugasan tersebut. Bila ibu bapa hantar tugasan tersebut, nanti akan terima dalam akaun murid. Murid akan dapat nampaklah, oh, ibu bapa mereka hantar tugasan. Okey. Itu khas untuk ibu bapa yang mempunyai anak, okey, daripada darjah 4 hingga tingkatan 3 sahaja. Okey. So kemudian kalau scroll ke bawah lagi, okey, package dan saja apa kita tawarkan. Untuk buat masa ni, untuk Island A Senior kita hanya menawarkan 4 package. Untuk SK kita menawarkan 4 subjek. Untuk SJKC kita menawarkan 5 subjek. Untuk PT3 kita menawarkan 6 subjek. Bagi SPM package kita menawarkan 13 subjek. So contohnya lah, daftar akaun sebagai tingkatan 4, automatik terus 13 subjek ni akan ada di dalam akaun. Okey. So boleh dapatkan dalam akaun tersebut bila daftar nanti. Okey. Kemudian bila scroll ke bawah lagi, sekiranya pengguna ingin dapatkan nak belajarlah sebagai contoh English, okey, New York City English, kita pun ada berikan di dalam Island Ace. Tapi ini dalam learning aid sahaja. Okey. So macam mana nak dapatkan ni? Kena ada coin. Okey. So bila ada coin tersebut, boleh dapatkan barangan lah macam video pembelajaran New York City English ataupun buku rujukan dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan dalam akaun guru. Okey. Dan kemudian kan, scroll ke bawah lagi. So belah kiri ni, ini adalah Island Ace card. Yang inilah pengaktifan Island Ace. Okey. Ni kad pengaktifan Island Ace. So untuk murid, bagi akaun murid dia ada 2 kad. Sama ada nak kad 180 hari ataupun kad 365 hari. Okey. So dia ada 2 pilihan lah. Okey. So bagi guru pula, guru hanya ada 1 kad saja, 365 hari. So pastikan, okey, kalau murid beli kad murid saja, kalau guru beli kad guru. Sebab kalau contohnya lah, guru beli kad murid, nanti masukkan dalam akaun guru tak boleh. Okey, sebab kena pastikan kalau di akaun guru, beli akaun guru sahaja. Okey. Dan kemudian kan, sila follow kita punya media sosial macam Facebook, Twitter, YouTube ataupun Instagram kita, SAS Badi Online. Okey. Kenapa perlu follow media sosial kita? Sebab setiap minggu kita ada kemas kini dalam Island Ace. Okay? Setiap minggu kita ada kemas kini dalam Island Ace. Kemungkinan kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin bukan hari-hari masuk dalam Island Ace, mungkin terlepas pandang apa yang kita kemas kini. So pastikan follow kita punya media sosial macam Facebook, Twitter, YouTube ataupun Instagram kita. Dan juga tuan-tuan boleh tukar sistem bahasa. Contoh sistem bahasa nak tukar ke bahasa Melayu, tekan di bawah ni bahasa Melayu, English ataupun Chinese. Okay, so sistem bahasa tersebut akan bertukar. Alright, so itu saja untuk pengenalan Island Ace Senior. Tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan ke bagi pengenalan Island Ace Senior ni? So far faham ke tak faham untuk pengenalan Island Ace ni? Okey. So kalau tuan-tuan ada puan-puan ada soalan boleh teruslah type dalam chat box ataupun unmute Zoom. Okey, tuan-tuan. Alright, thank you tuan. Okey. So sekarang kan kadang-kadang ramai tanyalah macam ni saya nak daftar akaun percubaan 7 hari ni. Okey. So kalau nak daftarkan, okey, hanya perlu pergi dekat sini, pengguna baru, daftar. Okey. So dekat sini boleh nampak, okey, dia suruh pilih akaun mana yang perlu ingin didaftarkan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Okey. Alright, thank you puan. Okey, so dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena tahu akaun mana yang tuan ingin daftarkan dan pastikan, okey, hanya 2 akaun saja yang ada percubaan 7 hari untuk Island Ace Senior ni. Okey. Akaun murid dan akaun guru saja ada percubaan 7 hari. Kenapa? Sebab 2 akaun ni mempunyai kandungan dalam dia. Okey. Tapi untuk akaun ibu bapa dan akaun dewasa ni dia tak ada akaun percubaan sebab tak ada kandungan pun. Okey. Dan 2 akaun ni adalah percuma. Okey. Yang akaun berbayar hanya akaun murid dan akaun guru sahaja. Okey. Alright.
Okey Puan, yang ni saya baru lepas untuk pengenalan Allen Ace. Untuk akaun guru belum lagi. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanyakan lah. Ya. Alright, so sekarang kan, okay, sama ada you nak cuba, okay, tuan-tuan dan puan-puan nak cuba sama ada akaun murid ataupun akaun guru lah sebabnya ada kandungan. So sekarang, untuk hari ni kita ke dalam akaun guru kan, okay. Contoh saya nak daftar akaun guru, pergi akaun guru, tekan akaun guru ni. Kemudian kan dekat sini kena masukkan semua maklumat dengan lengkap, okay. Setiap kotak ni tak boleh ditinggalkan lah, kena masukkan. Yang pertama, okay, masukkan kod agent. Okay. So kalau tak ada kod agent, okay. So kalau tak ada kod agent, dekat sini masukkan main tag saja. Boleh nampak dekat sini masukkan main tag saja. Okay. Kalau tak ada kod agent, just masukkan main tag. Kemudian masukkan ID pengguna. ID pengguna ni apa? ID pengguna ni sebagai macam nama samaran, okay? Ataupun nama yang senang ingat. Sebab nanti setiap kali nak masuk ke dalam akaun, perlu masukkan ID pengguna dan kata laluan. Okay? So sekarang kan, okay, alright. So kalau boleh tolong unmute-kan Zoom ya. Kalau ada soalan baru unmute. Okay? So sekarang kan, okay, contoh saya nak masukkan ID pengguna Cahaya. Okay? Contoh sistem akan check dulu boleh guna tak? Tak boleh gunakan ID pengguna Cahaya sebab dah digunakan orang lain. Sebab ID pengguna ni unik, satu ID pengguna untuk satu akaun sahaja. So kat sini bolehlah, okay, campurkan dengan nombor juga ke ataupun saya nak letakkan 753, Cahaya 753. Okay, so sistem akan check. Saya boleh gunakan ID pengguna Cahaya 753. Kemudian masukkan kata laluan. Kemudian type semula kata laluan, okay, untuk confirmation. Kemudian nama penuh guru, jantina guru, tarikh lahir guru, email guru, nombor telefon. Dekat sini negeri sekolah saya, maksudnya negeri sekolah yang guru tu mengajar. Okay, sama ada guru sekolah ke, pusat tuition ke ataupun home tutor. Contoh saya kat Selangor, contoh saya pilih negeri Selangor. Okay. Kemudian masuk nama sekolah dia. Okay. Ikutlah nama sekolah dia mengajar ataupun dia pusat tuition ataupun home tutor, boleh pilih seperti ini. Okey, boleh pilih home tuition ataupun tuition center. Okey. Kemudian kalau contoh saya pilih home tuition, okey. Kemudian kelas, tahun 2020 dia mengajar dekat tahun dekat mana? Okey, dekat tahap yang mana? Okey, contoh saya mengajar dekat tingkatan 1. Pilih tingkatan 1. Kemudian captcha ikut box yang bawah ni. Kemudian baca kita punya terma dan syarat dengan dasar privasi kita. Kalau setuju, tekan setuju dan tekan daftarkan. Senang saja. Tak sampai 5 minit, okay, boleh daftarkan satu akaun. Okay. So kalau tuan-tuan sedia maklum, untuk akaun guru ni dia special sikit. Okay. Walaupun guru ni pilih tingkatan 1, akaun guru ni masih akan dapat kandungan tingkatan 1, 2 dan 3. Okay. Kenapa? Okay, sebab kita tahu guru ni tidak hanya mengajar untuk satu tahap saja. Okey. Sebab tu dia akan dapat tingkatan 1, 2 dan 3 walaupun dia daftar sebagai tingkatan 1. Bagaimana ada setengah cikgu akan bertanyalah, macam mana dengan saya ada mengajar tingkatan 1 dan saya juga ada mengajar tingkatan 5. Kalau macam tu, guru tersebut kena ada 2 akaun. Satu akaun daftar sebagai tingkatan 1, 2, 3, satu lagi akaun daftar sebagai tingkatan 4 dan 5. Ataupun ada pusat tuition, ada mengajar SK, SJKC, PT3 dan SPM. Kalau macam tu kena ada 4 akaun. Okey. So ini khas untuk akaun guru saja. Okey. Bagi akaun murid, kalau murid tu pilih tingkatan 1, murid tu hanya akan dapat kandungan tingkatan 1 saja. Dia berbeza dengan guru. Sebab untuk murid kita hanya akan berikan kandungan apa yang dia belajar sahaja. Okey. Alright. So itu memang berbezalah. So pastikan kalau dia guru, daftar akaun guru. Kalau murid, daftar sebagai akaun murid. Okey. So dia ada perbezaan dalam akaun nanti. Sebagai contoh, saya ada akaun guru. Okey, saya log masuk. Saya tekan masukkan ID pengguna. Okey, tekan log masuk. So boleh nampak ini adalah akaun guru. So sekarang kan bila guru tu daftarkan akaun guru tersebut, automatik akaun guru tersebut adalah percubaan 7 hari. Okey, bila akaun percubaan 7 hari terus dah boleh gunakan. Boleh tengok nota, buka nota terus boleh nampak. Buka peta minda,
buka penilaian soalan semua boleh nampak. Okey. Kecuali untuk penilaian ni dia tak boleh tengok kertas ujian bagi akaun percubaan. Kena melanggan terlebih dahulu baru boleh akan nampak kertas ujian. Bagi akaun percubaan 7 hari, sebagai contoh saya pilih matematik lah. Okey. So guru ni kalau daftar sebagai tingkatan 3, guru ni hanya akan dapat separuh topik tingkatan 3 sahaja. Contoh topik tingkatan 3 ni ada 9 topik. Okey, dia hanya akan dapat dalam 4 topik sebagai contoh. Okey. Topik-topik yang lain tu, okey, kita akan kunci. Okey, sebab akaun percubaan 7 hari kita hanya akan berikan beberapa topik sahaja. Okey. Sebab tu akaun percubaan lah. Tapi bila dah lepas melanggan, baru kita akan buka topik-topik yang lain. Okey. So pastikan bila daftar terus boleh guna. Okey. Jangan lupa. Kemudian kan mungkinlah selalunya orang akan tanya, Arif, okey, Encik Arif, macam mana apa perbezaan akaun murid dan akaun guru? Okey. Akaun murid dan akaun guru ni hampir sama. Okey, sebab dari segi kandungan, nota dan soalan sama. Okey. Cuma perbezaan dari segi sistem sahaja. Okey. Dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Sebagai contoh kekurangan dari dalam akaun guru ni, okey. Dalam akaun guru ni punya kekurangan sebagai contoh bawah gambar profil guru ni, okey. Kalau dalam akaun murid dekat bawah ni akan nampak kedudukan bulanan. Okey, kedudukan bulanan lah. Okey, sekolah dan seluruh Malaysia. Tapi akaun guru tak ada kedudukan bulanan tersebut. Dan juga kekurangan dalam akaun guru bila pergi dekat kemajuan ni, dia hanya ada 2 laporan sahaja, rekod penilaian soalan objektif dan rekod penilaian soalan subjektif. Tetapi bagi akaun murid dia ada 5 laporan. Okey, sebab itulah saya cakap tadi, pastikan kalau murid tersebut daftar sebagai akaun murid, kalau guru daftar sebagai akaun guru, sebab dia ada kelebihan dan kekurangan. Okey, ini adalah kekurangan dari segi akaun guru. Okey, nama penuh tersebut boleh tukar, tak ada masalah. Maklumat semua boleh tukar kecuali ID pengguna bila dah didaftarkan dah tak boleh tukar dah. Sebab tu pastikan ID pengguna tersebut daftar dengan betul. Okey. Alright. Yang lain boleh tukar kecuali ID pengguna saja tak boleh ditukarkan bila dah lepas daftar. Okey. So yang saya terangkan ni, okey, ini adalah kelemahan dalam akaun guru lah. Okey. Yang lain tu hampir sama. Okey. So apakah kelebihan dalam akaun guru ni? Okey. Sebab dia sama je dengan murid, so saya hanya terangkan kepada kelebihan akaun guru. So kelebihan akaun guru ni ada 6 fungsi. Okey. Dalam akaun guru ni ada 6 fungsi kelebihan. Yang pertama, okey, guru boleh buat kelas. Okey. Ataupun mengurus kelas untuk bagi murid mereka masuk ke kelas guru tersebut. Bagaimana guru nak buat kelas tersebut? Guru hanya perlu pergi dekat menu ni, okey, dan tekan mengurus kelas. Okey. So bila tekan mengurus kelas, guru akan masuk dekat sini. Kalau kelas-kelas guru yang dah buat akan ada bahagian bawah. So kalau guru nak buat kelas yang baru kan, hanya tekan sini tambah kelas baru, masukkan nama kelas. Contoh saya nak masukkan nama kelas dia sebagai Sasbadi Online. Okey. Pilih kelas. Kelas ni tahap mana? Tahun tingkatan 1 ke, tingkatan 2 ke, tingkatan 3. Contoh dia tingkatan 2. Okey. Kemudian subjek untuk kelas ni yang guru tu nak mengajar. Contoh dia subjek sains. Pilih subjek sains. Kemudian tekan tambah kelas. Okey. So bila dah tambah kelas, kelas tersebut akan ada bahagian bawah ni. Nampak? Kelas Sasbadi Online. Okey. So macam mana guru nak bagi murid masuk ke kelas guru? Pastikan belah kanan ni ada kod. Okey. So kod ni, okey, kod ni guru kena berikan kepada murid. Okey. So dalam akaun murid dia ada satu fungsi nama dia gabung ke kelas. Okey. Masuk murid kena pergi gabung ke kelas dan masukkan kod kelas ni. Okey. So bila murid dah masuk kod kelas, dia akan seperti ni. Kelas Kemboja ni ada 6 orang murid masuk. Siapa dia? Kalau guru tu nak tengok, tekan sini drop down. Okey, guru akan nampak murid-murid yang masuk. Kemudian kalau guru nak tahu lebih lanjut pasal murid ni, tekan je kat gambar murid. Dia akan automatik pergi ke page murid tu. Walaupun guru tak tahu ID pengguna ataupun kata laluan murid tadi. Okey. So contohnya guru nak tengok kelemahan murid ni, apa je dekat fungsi kemajuan. Okey, contoh ambil lah sains. Okey.
Okey, mungkin saya ambil kat sini filter dia 7 hari lepas. Okey. Dan kemudian guru pun boleh nampak kelemahan murid ni. Oh, dia lemah dekat ni lah. Color merah ni kan. So boleh nampak. Okay. So data ni ataupun rekod kemajuan ni dia akan synchronize daripada akaun murid, akaun ibu bapa dan akaun guru boleh nampak rekod-rekod ni. Okay. So ini adalah fungsi kelebihan pertama. Guru boleh mengurus kelas. Fungsi yang kedua, okay. Fungsi yang kedua adalah guru boleh buat lesson plan. Guru boleh buat lesson plan. Kadang-kadang guru tanya saya, kalau saya tak nak buat lesson plan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Guru terus boleh gunalah dekat kita dalam akaun ni. Guru boleh guna nota, guna peta minda, penilaian soalan-soalan semua dah boleh guna. Tapi kalau kita tahu guru ni hebat, okay? Guru selalu akan buat lesson plan terlebih dahulu sebelum dia mengajar. Okay? Sebab tak adalah nanti guru akan terkial-kial, betul? Kemudian kalau guru nak buat lesson plan, guru hanya perlu tekan dekat sini, lesson plan. Okay. Kemudian dekat sini, tambah je tekan add lesson plan. Kemudian masukkan nama lesson plan tersebut. Contoh lesson plan tersebut saya letaklah SAS Badi Online. Okay. Kemudian subjek, guru tu nak mengajar. Kalau guru tu mengajar sains, pilihlah sains. Okay. Kemudian guru terus boleh dapat, okay, boleh tengok dulu kandungan apa yang lesson plan dia ingin buatkan. Sebagai contoh nak buat nota boleh, mind map, okay, subjektif, pentaksaian sekolah, okay, konten dia sendiri pun nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. Mungkin konten tu daripada ataupun kandungan tu daripada Dropbox ataupun Google Drive pun boleh juga, okay. Ataupun assignment, tugasan, soalan pun boleh, okay. Contoh saya nak tengok nota, okay. Contoh saya nak mengajar tingkatan 2 kan, tekan. Mungkin saya nak tengok berkenaan pasal force and motion, okay. Tekan sini force and motion, drop down. So boleh tengok baik ikut subtopik. Contoh saya tengok subtopik 2. Okey, cikgu guru boleh preview dulu nota tersebut. Kalau rasa nota ni sesuai sebagai lesson plan, okey, tekan je dekat sini sebagai pilihan lah. Okey, lepas tu guru boleh masukkan peta minda, mind map, subjektif boleh, pentaksaian sekolah boleh, konten dia sendiri pun boleh, masukkan link name, lepas tu copy URL. Okey, kemudian masukkan assignment pun boleh. Okey. Kemudian kalau semua dah okey, nak simpan kan, tekan je save. Dah ada dah lesson plan dekat bahagian bawah ni. Sebagai contoh, kalau minggu depan guru ada kelas, okey, ataupun sekarang kelas tengah mengajar dalam dekat rumah kan, work from home, okey, belajar gunakan online, okey. Guru hanya buka laptop, okey. Mungkin gunakan Google Meet ataupun Zoom, share screen, lepas tu guru pergi dekat lesson plan ni. Guru nak mengajar, contoh saya pilih ni, Januari minggu keempat. Saya tekan je kat sini kantar pembesar, preview. Okay. Kemudian dah nampak dah saya punya lesson plan ni dah teratur. Dah ada nota, dah ada peta minda, soalan subjektif, pentaksaian sekolah ataupun assignment. So kalau saya nak mengajar, saya pilihlah mana-mana ni. Contoh saya ambil nota. Okay. Kemudian saya nak mengajar ni, topik ni, neutralization, tekan. Okay. Lepas tu dah terus ada nota ni. Dah teratur dah. Lepas tu kalau guru nak mengajar, macam sekarang kan mengajar gunakan online. Okay. Terus boleh mengajar. Lepas tu saya pergi kat belah kanan ni, saya ada whiteboard, fungsi whiteboard. Tekan whiteboard ni. Tekan active whiteboard. Lepas tu pilih color. Contoh saya ambil color warna biru. Okay. Lepas tu guru boleh terus mengajar. Contoh saya nak mengajar hari ni pasal neutralization. Cikgu boleh buat macam ni. Okay. So murid-murid tu lebih fokus. Okay. So kalau tak nak hilangkan, tekan je exit, hilang dah whiteboard tu. Dah boleh dah guru mengajar gunakan IlearnAce. Tak perlulah guru nak mungkin cari kandungan-kandungan lain. Kandungan semua dah ada dalam akaun IlearnAce ni. Okay. Mudah saja. Okay. Dan senang nak dapat. Okay. So itu saja fungsi kedua bagi akaun guru. Okay. Kelebihan akaun guru, lesson plan. Yang ketiga pula, lepas contohnya lah guru dah mengajar. Okay. Guru dah habis mengajar. Sekarang mungkin guru rasa guru ingin berikan nota tambahan kepada murid mereka. Macam mana guru nak bagikan nota tambahan? Guru pergi je dekat sini tekan notes. Okay. Kemudian contoh saya ambil sains lah, subjek sains. Okay, saya pergi dekat tingkatan 2, topik nutrition. Okay. Kemudian kan, okay, saya dah buat saya punya nota tambahan sendiri. Ni saya sebagai cikgu lah. Saya dah masukkan teks macam ni. Saya dah masukkan video. Saya dah masukkan gambar. Sekarang kalau contoh saya nak berikan nota-nota tambahan ni dekat murid saya, macam mana?
hanya perlu tekan ni, ikon 3 titik ni. Ni 3 titik ni ada share icon. Okay. Tekan je share. Automatik siapa-siapa yang masuk kelas tingkatan 2 akan terus dapat nota ni. Dalam akaun murid nanti dia akan dapat nota ni dan murid tu akan dapat notification lah. Maksudnya cikgu dia ada berikan 3 nota tambahan. So murid tu boleh nampak. Okay. Dan murid tu boleh tengoklah video ni, tekan play, akan play video tersebut. Okay. So ini yang ketiga, fungsi kelebihan ketiga. Fungsi kelebihan yang keempat pula bagi akaun guru. Guru juga boleh hantar, okay, boleh hantar peta minda tugasan. Macam mana guru nak hantar peta minda tugasan? Pertama, guru perlu pergi dekat, okay, mungkin saya tukar bahasa Melayu. Okay. Right, Tuan Yahya ada soalan ke? Ada nampak raise hand tu? Ada soalan, boleh terus type dalam chat box ataupun boleh ambil Zoom lah. Okay. Boleh tanyakan terus soalan dekat saya. Alright, so sekarang kita teruskan pergi ke fungsi kelebihan yang keempat. Okay. Sekiranya guru nak berikan tugasan peta minda, guru hanya perlu pergi dekat sini, peta minda saya. Okay. Guru perlu pilih tambah baru. Okay. Kalau rekod dah ada akan bawah ni lah. Kalau nak buat baru, tekan sini tambah baru. Kemudian guru kena buat peta minda dulu, okay, untuk buat peta minda macam sebagai soalan. Okay. Guru boleh pilihlah mana-mana peta minda nak buat, semua dah ada dah default. Contoh kalau guru pilih ni, ini adalah peta minda buih, tekan je dah ada. Okay. Nak typekan tulis pun boleh, tak ada masalah. Rasanya Tuan Raidi rasanya tersalah daftar ni. Rasanya Tuan Raidi daftar akaun ibu bapa rasanya. Okay. Tapi kalau nak lebih confirmation, Tuan boleh hantar maklumat, okay, maklumat akaun tersebut dekat kita punya technical support lah. Boleh hubungi kita punya office ataupun hantar dekat mobile technical support kita lah untuk cek lebih lanjut. Okay. Tuan Raidi. Okay. So ada apa-apa masalah boleh terus direct dekat kita punya technical support lah. Okay, nanti dia boleh check untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau guru-guru. Alright. Okay, so sekarang kalau guru-guru, okay, ini nak buat masukkan soalan ke teks type ke, tekan je pencil ni, dah boleh type dah. Okay, lepas tu nak tu tekan je save, dah ada. Kemudian kalau dah peta minda ni nak jadikan tugasan, nak kena pilih subjek dengan topik, kemudian tekan save. Okay. So bila dah save, dia akan jadi tadi kat bahagian bawah ni, bahagian rekod bawah ni. Sebagai contoh yang ni nampak latihan ni, saya nak buat sebagai latihan, saya nak bagi dekat murid saya. Contoh saya previewkan. Okay. So ini peta minda yang saya akan berikan kepada murid saya. Okay. Saya pasal tajuk pasal durian. Okay. Okay. Ada soalan bagi saya. Tuan boleh pergi dekat kita punya FAQ tu tuan. Dekat FAQ tu contohnya, okay. FAQ tu tuan pergi dekat sini, FAQ ni, okay. Lepas tu scroll bahagian bawah, okay. Ataupun dekat belakang kad ILNS pun ada, ataupun tuan nak tengok dari sini pun boleh. Tuan boleh emailkan kita, okay, telefon pejabat, ataupun boleh hantar WhatsApp dekat mobile technical support kita. Tuan boleh dapatkan maklumat technical support kita dekat dalam FAQ lah. Okey tuan. Okey. So sekarang kan, lagi soalan. Alright, sama-sama tuan. Okey, so sekarang kan contohlah yang ini saya punya peta minda, saya nak jadikan sebagai tugasan. Okey, saya hanya perlu pergi belah kanan ni, nampak ni ada perkataan tugasan, tekan dia sebagai jadikan ya sebagai tugasan. Okey. So selepas jadikan ya sebagai tugasan, kemudian kan, okey, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pergi dekat sini peta minda tugasan. Okey. Kemudian dekat sini akan nampaklah tarikh hari ini kalau buat hari ini. Okey. So ini, okay, kalau boleh tolong unmute-kan Zoom. Okay. Kalau ada soalan baru unmute je. Takut ganggu orang lain lah. Okay. Alright. So sekarang kan boleh nampak hari ni tarikh 19 November. Okay. So sebelah kanan ni, okay,
nak berikan tugasan. Okey, tekan memberikan tugasan. Kalau ada murid lah, ada berapa banyak kelas ke, berapa orang murid ke, boleh pilih dekat sini. Contoh saya ada seorang je murid, tekan je dekat sini, murid Zara Amanda, tekan hantar. So Zara Amanda nanti akan terima tugasan tersebut. So bila Zara Amanda terima tugasan tersebut, dia akan terima notifikasi. Zara Amanda buat, submit balik dan guru boleh tandakan lah, ataupun berikan remark sebagai contoh, okay, untuk tugasan perteminda tersebut. Alright. So dan yang fungsi kelebihan yang kelima pula adalah dekat bahagian penilaian ni. Penilaian ni guru boleh berikan tugasan soalan macam objektif ataupun subjektif. Okey. Guru hanya perlu pergi dekat penilaian tugasan. Okey. Kemudian kalau guru nak buat tugasan baru, pergi kat sini tambah tugasan baru. Masukkan nama tugasan. Contoh saya masukkan nama tugasan SAS Badi Online. Kemudian guru boleh pilih jenis soalan, soalan objektif ke ataupun subjektif. Okey. Kalau guru pilih soalan objektif, kami SAS Badi Online akan berikan soalan bank soalan. Okey. Daripada nanti soalan tu akan terus keluarlah dalam bank soalan. Tapi untuk soalan subjektif pula, yang ini kita tidak berikan bank soalan. Guru kena masukkan soalan sendiri ataupun guru boleh tengok daripada soalan kita, soalan subjektif ke yang lain ke, boleh copy paste dan buat. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh saya pilih soalan objektif. Okey. Lepas tu saya pilih kelas, kena pilih kelas. Contoh saya nak berikan kelas kat tingkatan 2. Subjek contoh saya pilih sains. Okey. Kemudian dekat sini guru juga boleh pilih tarikh tutup. Ini sangat penting lah. Okey. So kalau bila ada tarikh tutup ni, murid-murid tahu mereka kena buat tugasan ni sebelum tarikh bila, pukul berapa. Contoh kat sini saya pilih tarikh hari ni, kena hantar sebelum pukul 7 malam. So mereka kena buat sebelum pukul 7 malam. Selepas 7 malam dah tak boleh nak buat tugasan tersebut. Dan kemudian guru juga boleh pilih masa menjawab. Sebagai contoh, satu set kertas ujian tu guru kena, murid tersebut kena jawab dalam berapa minit. Sebagai contoh, kalau guru tu pilih 15 minit, murid-murid tersebut kena jawab dalam masa 15 minit. Sekiranya tak sempat jawablah dalam masa 15 minit, automatic sistem tu akan tutup. Okey. Apa-apa soalan yang tidak dapat dijawab oleh murid, consider sebagai jawapan yang salah. Macam exam, masa tamat kena hantar kan, sama juga macam ni. Okey. Tapi macam ni sistem akan automatik tutup. Okey. Dan kemudian guru juga boleh pilih ke tahap kesukaran soalan, nak soalan mudah ke, sederhana ataupun sukar. Kemudian guru hanya perlu pilih nak soalan daripada topik yang mana. Contoh saya pilih topik tingkatan 2, human healthy, dan juga saya nak campurkan dengan topik tingkatan 1, reproduction. Boleh, tak ada masalah. Kemudian guru hanya perlu tekan sini tambah tugasan. So bila dah tambah tugasan, tugasan tersebut akan ada bahagian bawah ni. Dan dah ada soalan untuk soalan objektif. Okay. Alright, so saya ada soalan. Yang itu tak boleh tuan. Tu untuk maksudnya daripada kandung I'm not sure you tuan or puan. Okay. Untuk tugasan daripada tempat lain tak boleh. Maksudnya you hanya boleh copy and paste sahaja. Maksudnya nak dari tempat lain tak boleh nak upload, tapi you boleh, contoh you daripada words tu, daripada you punya kandungan tu dari words ke, notepad ke, you kena copy daripada sana dan you pastekan dalam ni saja. Okay. Kalau you masuk, you nak upload tu, itu kita tak benarkan lah. Okay. Alright. So kemudian kan, okay, kalau untuk soalan objektif kita akan berikan bank soalan. So kalau nak tengok dulu soalan tersebut, tekan je kat sini pencil. Okay. So boleh nampak soalan tersebut. Okay. Contohnya lah, you boleh tengok lah. Okay, kat sini boleh nampak satu set 20 soalan lah untuk sekolah menengah. Okay. Alright. Contohlah kalau you rasa, soalan ni tak cukup lah, 20 soalan, mungkin you nak tambah lagi soalan. Boleh, you tekan kat sini insert new question. Okay. So tambah soalan ni maksimum you boleh tambah sampai 50 soalan you boleh tambah. Okay. Tapi yang ni you kena type sendiri. Okay. Ataupun macam yang tadi ada soalan kata, boleh tak saya ambil soalan daripada tempat lain? Boleh. You hanya copy, lepas tu dekat sini you pastekan saja. Contoh sebelum ni saya pastekan copy my intent, just paste kat sini. Boleh. Okay. So you boleh pastekan. Okay. Alright. So you pastekan. Kemudian you dah masukkan soalan, kemudian you nak masukkan jawapan. Boleh tekan sini answer.
So you boleh masukkan kat sini, you boleh type. Okay. Ataupun jawapan tu you nak masukkan gambar pun boleh juga. Kat sini tekan je image. Lepas tu mungkin you nak upload gambar daripada komputer you, tekan sini upload. Okay, choose file. Ataupun you nak copy link gambar daripada Google pun boleh, paste kat sini dan boleh masukkan gambar untuk jawapan. Okay, dan soalan juga pun boleh juga, tak ada masalah. Alright, so ini you masukkan jawapan. Kemudian kan, okay, mungkin nak masukkan explanation. Tekan kat sini explanation, nak masukkan you boleh type. Okay, dan pelbagai lagi. Kemudian kalau okey, tekan je button sini save. Dah ada. Nampak ikut soalan apa yang you buat. Okay, kalau you nak delete pun boleh juga. You tekan sini delete, dia akan delete. Okay. Ataupun soalan yang daripada yang kita berikan tersebut, kalau you rasa soalan ni tak sesuai, mungkin you nak edit ikut kesesuaian you sendiri, boleh. Tekan je pencil ni. Okay. Mungkin kat sini you tukarlah ikut soalan apa you sendiri. Okay. Ataupun kat sini nak tukar jawapan, boleh. Sekarang multiple choice, mungkin nak fill the blank, boleh. Tukar je. Senang. Kemudian nak letak, nak tukar explanation pun boleh juga. Okay. Tak ada masalah. Kemudian kalau dah okay, tekan je save dan soalan tu akan ikut apa yang soalan you edit tadi. Okay. Nampak macam ni. Okay. Dan kemudian juga, okay, bagi guru-guru lah, mungkin ada setengah guru akan ada buat pengajaran menggunakan soalan. Mungkin nak ada soal jawab dengan murid-murid. Kan kalau sini kan ada soalan, tak boleh nak buat pengajaran soal jawab kan. So dekat sini guru boleh tekan buka, okey. Lepas tu dia akan, jawapan yang ada tu dia akan hilangkan. So guru boleh buat pengajaran dalam kelas soal jawab. Sebagai contoh, soalan nombor 1, contoh tengah mengajar dalam kelas kan, ataupun tengah Zoom ni, soalan nombor 1, siapa nak jawab? Contoh saya pilih Syahrizan. Syahrizan, nombor 1 apa? Contoh Syahrizan jawab, nama dia Arif. Ada berapa F? Contoh 1 F je. Contoh you boleh buat macam ni. Okey. Lepas tu nak tahu, boleh tekan je enter. Okey. Dan tengok betul ke salah. Oh salah, jawapan dia Arif, ada double F. Mungkin soalan nombor 2, siapa nak jawab? Mungkin Alfa. Okey, Alfa nak jawab. Jawapan dia apa? Contoh Alfa jawab D. Oh salah. Okey, siapa lagi? So you boleh buat soal jawab macam ni lah, guru-guru boleh buat. Okey, sampai betul. Ataupun guru nak reset balik, tekan je reset answer, dia akan hilang semula. Okey. Ataupun soalan ni, okey, guru nak berikan, mungkin tak nak buat pengajaran lah, ataupun nak berikan soalan ni kepada murid mereka. Okey. Just tekan tutup, tekan okey. Dan kemudian kan, pergi sebelah kanan ni, dia dekat sini ada memberikan tugasan. Tekan memberi tugasan. Dan kemudian dekat sini kalau ada murid join masuk ke kelas guru tu, guru boleh berikan berapa kelas boleh, berapa orang murid boleh, ikut pilihan guru. Contoh kalau macam ni saya ada 1 orang murid je, tekan ke Zara Amanda. Okey. Kemudian saya tekan hantar tugasan. Okey. So Zara Amanda akan terimalah dalam akaun murid dia nanti. So dia akan terima notifikasi. Okey. Alright, sebagai contoh, okey, macam ni latihan Januari. Okey. So latihan Januari ni sebenarnya saya bagi dekat 1 kelas. Okay. Sebenarnya sebelum ni kelas ni ada 8 orang murid. 7 orang murid dah keluar. Okay. So bila murid tu dah jawab, kita akan terus berikan markah. Okay. Tapi untuk soalan subjektif, guru kena tandakanlah untuk berikan berapa markah. Lepas tu kita akan kirakan pemarkahan tu untuk guru. Dan lepas tu kita akan buat laporan untuk guru. Kita akan berikan 3 jenis laporan. Laporan pertama kita akan berikan kepada guru adalah rekod prestasi kelas. Okay. So dalam rekod prestasi kelas ni dia akan tunjukkan, okay, kalau ada topik dia akan tunjukkan, okay, topik mana kelemahan murid dia. Contohlah, tingkatan 1 topik 2 ni dia pilih 5 orang murid lulus. Siapa 5 orang murid yang lulus ni? Tekan je kat sini boleh nampak nama-nama murid yang lulus untuk topik tu. Siapa yang gagal? 3 orang murid. Guru boleh tengok. So guru boleh fokuslah untuk 3 orang murid ni. Okay. Dah memudahkan kerja guru untuk kenal pasti murid mana yang gagal dan lulus. Dan guru juga boleh fokuskan kepada murid yang gagal tersebut. Okay. So ini laporan pertama. Laporan yang kedua berkenaan dengan analisis bertopik. So yang ini akan ditunjukkan, okay, berdasarkan soalan. Contoh dia ada 50 soalan, dia akan tunjuk 50 soalan. Okay. Lepas tu dekat sini dia akan tunjukkan soalan mana yang paling lemah murid dia jawab. Contoh kat sini soalan nombor 10. Kenapa lemah? Hanya peratusan lulus hanya 25% saja.
Okey, hanya 25% saja yang lulus. Okey. Siapa yang lulus tu? 2 orang murid. Siapa 2 orang murid tu? Tekan, guru boleh nampak. Siapa gagal? 6 orang murid. Okey. Mungkin guru dalam kelas nanti mungkin gunakan Zoom, Google Meet nak explain kenapa 6 orang ni sampai gagal. Boleh tunjukkan dekat sini, boleh nampak. Okey, boleh nampak. Oh, kenapa ni salah ke, susah ke, soalan ni kebat ke? Mungkin guru boleh buat penerangan selebih lanjut. Okey. Ini yang laporan kedua. Laporan yang terakhir adalah berkenaan dengan grade murid. So grade murid ni sistem kita akan tunjukkan untuk guru, guru akan bagi tahu siapakah nombor 1, okey. Berapakah markah, berapakah grade dan berapakah peratusan markah. Okey. Dan juga setiap laporan ni guru boleh print. Okey, boleh cetak, mungkin nak tampal dalam kelas ke, dan juga mungkin sekarang pembelajaran dari rumah kan. Guru juga boleh download dalam Excel, okey, laporan ni, dan mungkin laporan ni guru nak hantar kepada ibu bapa mereka menggunakan email pun boleh. Just download Excel dan hantar melalui email. Okey. Dan juga mungkin guru setiap bulan mungkin ada meeting dengan pengetua, guru besar, nak tahu lebih lanjut perkembangan murid kan. Dekat sini guru boleh pilih yang jenis animasi lah, grafik lah. Okey. Dekat atas ni dia ada bar chart ataupun pie chart. Okay. Mungkin nak tunjukkan laporan gunakan bar chart, tekan bar chart. Mungkin nak tunjuk pasal jumlah pelajar mengikut markah. Okay. Ataupun nak tunjuk laporan berkenaan peratus kebesaran pelajar. So ada grafik macam ni lah. Kemudian mungkin nak tunjukkan pasal jumlah pelajar mengikut grade. Okay. Ataupun nak gunakan pie chart pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, so boleh tunjuk. Okay. So kita akan cuba memudahkan kerja guru, beban guru. Okay. Setiap laporan pun kita akan buat untuk guru. Okay. So itu saja untuk bahagian fungsi kelebihan yang nombor 5. Okay. Yang terakhir, dan yang terakhir adalah dalam fungsi kelebihan dalam akaun guru ni, dia ada manage exchange. Apa manage exchange ni? Manage exchange ni, guru boleh tukarkan hari penggunaan Island Ace menjadi point. So bila dah tukar jadi point tersebut guru boleh dapatkan barangan dalam learning aid. Barangan apa? Macam New York City English, buku rujukan, buku cerita, komik dan sebagainya. Okay. So macam mana nak pergi sana? Tekan je kat sini, manage exchange. Okay. Kemudian kat sini kalau ada point ada kat sini lah, nampak. Okay. Contohnya kan, saya nak tukarkan hari penggunaan, tekan kat sini, exchange your date. Contoh kat sini ada hari. Okay. So ada hari. Contoh you aktifkan hari inilah sebagai contoh. Aktifkan hari ini, kat sini akan tunjuk 365 hari. Okay. So kat sini akan tunjuk 365 hari. Contoh you nak tukarkan 5 hari saja. So kat sini akan tinggal 350. Just masukkan sini 5 hari. Okay. Nanti dia akan kirakan lah. Sebab satu hari bersamaan dengan 0.96. Nanti akan tunjukkan berapa point yang you akan dapat bila tukar hari tersebut. Kalau setuju, tekan kat sini setuju untuk tukarkan, capture ikut box bawah dan tekan exchange. Bila dah exchange, guru akan dapat point dekat sini. Okey. Okey, baki total point dekat sini. So bila ada point ni, guru boleh dapatkan barangan dalam learning aid ni. Tekan learning aid ni boleh dapatkan barangan. Okey, kadang-kadang guru tanya ataupun ibu bapa tanya, mana lagi murah? Saya beli dekat luar ke atau beli dalam ni? Dalam ni lagi murah. Sebab bila you beli Island Ace, you akan dapat bonus kan sebagai member MindTech. Okey. So lagi murah you dapat sini sebab you dapat bonus lagi pulangan. Okey. So macam mana? Just pergilah pilih kat sini sama ada nak pembelajaran gunakan New York City English, menggunakan video, boleh belajar beginner level, intermediate, advanced, okey. Ataupun nak reference book, buku rujukan daripada prasekolah sampai tingkatan 6 pun kita ada. Kita ada buku cerita, okey, komik, non-fiction, novel, colouring book, AR, dictionary, okey, ataupun merchandise kita. Contoh nak tengok reference book, pergi je kat reference book ni, pilih mana nak tengok. Contoh nak tengok prasekolah, tekan prasekolah. Okey. So boleh tengok pelbagai jenis buku ada dekat sini. Okay, buku rujukan. Contoh saya nak pergi ke page 9 lah. Okay, contoh nak buku membaca ni. Adikku bijak membaca. Contoh saya nak buku ni, tekan je buku ni. Okay.
Kemudian boleh nampaklah kat sini ada description dia, boleh tengok macam ni buku dia. Okey. Kemudian ada description kat bawah ni, sesuai untuk buku apa, membaca dan sebagainya lah. Kemudian dekat belah kanan ni dia akan tunjuk value untuk buku ni berapa. Value buku ni adalah 7.90. Okey. So nanti kalau nak kan, tulis je berapa quantity nak untuk buku ni. Contoh nak 1, tekan je add to chart. Okey. Kemudian barangan tersebut akan ada dalam ni, shopping chart belah kanan atas ni. Shopping chart ni macam kita membeli dekat Lazada, Shopee kan. Lepas tu dia akan tunjukkan lah barangan-barangan ada kat sini. Okey. Contohlah kat sini ada berapa buku yang telah saya masukkan dalam shopping chart. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buku. Contoh 7 buku ni saya nak hantar kepada rumah saya kan. Saya hanya pergi ke bawah ni, pilih negara, pilih negeri. Contohnya lah saya duduk dekat Pahang. Pilih Pahang. Okey. Kemudian kat sini tekan show shipping cost. Okey. So bila tekan show shipping cost, dia akan tunjukkan penghantaran untuk 7 buah buku ni adalah RM12.70. Okey. Kalau setuju, tekan je check out. Okey. Sebab buku tu tak perlu bayar sebab dia tolak dengan point nanti. Okey. Hanya bayar penghantaran saja. Masukkan user detail. Okey, lepas tu delivery, nak hantar kat mana, alamat rumah ke, tekan. Kemudian dekat sini delivery method, sama ada nak shipping ataupun gunakan post. Okey, yang ni kena bayarlah RM12.70. Kalau tak nak bayar, pilih self pick up. Tapi self pick up ni kena datang ke office Mindtech. So bila dah buat ni pemilihan, tak perlu bayar post, datang ke office Mindtech dapat collectkan barangan tersebut. Okey. Contoh saya tak nak datang ke office, saya nak hantar melalui post, tekan je show shipping cost, tekan continue. Okey. Tekan sini confirm untuk bayar. Okey. Lepas nak confirm ni, okey, nanti dia akan pergi ke payment gateway. So payment gateway ni boleh lakukan pembayaran menggunakan credit card, online banking ataupun debit card. Okey. Okey, saya macam cakap tadi, boleh gunakan credit card, debit card, e-wallet juga boleh pakai, GrabPay, ShopeePay, Touch 'n Go ataupun online banking pun boleh. Okey. Ini hanya bayar pembayaran post saja. Yang buku punya value tu tak perlu. Yang tu dah ditolak dari point tadi. Okey. Alright. So tak nak, mungkin nak tekan cancel, saya tekan cancel lah. Okey. Alright. Okay. So itu saja kelebihan yang ada dalam akaun guru ni. Ada 6 fungsi kelebihan dalam akaun guru ni berbanding bagi akaun murid. So sebab dari segi kandungan nota, soalan semua sama. Cuma kelebihan dari segi fungsi dan juga kekurangan dari segi fungsi juga. Okay. So itu saja untuk akaun guru. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan tak sebelum saya masuk ke Alin Ace Junior untuk akaun guru ni? Tak ada? Okey, so kalau tak ada soalan, sebagai contoh saya tunjukkan akaun murid. Okey, macam mana akaun murid dapat notifikasi daripada akaun guru. So dekat sini hanya masukkan ID pengguna murid. Contoh tadi saya hantar dekat Amanda kan. Okey, kemudian saya tekan kata laluan. Okey, so nanti akan masuk ke dalam akaun murid tersebut. Contoh saya sebagai murid lah. Okey, saya masuk ke akaun Amanda. So boleh nampak. Okey. So boleh nampak kat bahagian atas ni ada notifikasi. Contoh kat sini nota ada 3. Sebab tadi cikgu Cahaya tadi ada bagi 3 nota, betul? Okey. So murid nak tengok, tekan je kat sini boleh tengok. Lepas tu dia akan dapat satu notifikasi untuk peta minda. Satu notifikasi untuk tugasan objektif. So dia macam ni. Okey. Kalau murid tu nak jawab, tekan je kat sini. Okey. Lepas tu boleh nampak nama subjek, tahun, nama cikgu juga, okey, tajuk tugasan, tarikh tutup bila nak buat. Okey. So kalau murid tu nak jawab, tekan je kat sini kantong pembesar dan mula menjawab. Okey. So macam itulah kalau murid akan dapat notifikasi mereka. Okey. So kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Rekod video ni maksudnya apa? Rekod video Zoom training ni ke tuan? Kalau Zoom record training ni nanti boleh WhatsAppkan dekat technical support, just minta dia untuk video training, product training lah. Nanti kita akan bagikan link. Okay.
Ya, nanti WhatsApp je kat technical support, nanti technical support akan bagi link video Zoom ni. So dari link tu boleh tengok dari dekat tempat tersebut atau nak download video dari situ pun boleh. Okey tuan. Alright, so itu saja bagi akaun guru. Kalau ada soalan terus boleh tanya. Okey, so sekarang kan kalau tak ada soalan saya terus pergi ke Island East Junior lah ya. Okey, so selalunya sama juga korang akan tanya macam mana saya nak gunakan Island East Junior. Pertama sekali pergi kita punya website www.islandeast.com. Kemudian dekat sini pilih Island East Junior. Okey. Kemudian kan ini adalah website Island East Junior. So macam biasa juga kalau tak tahu boleh tengok kat sini video tutorial. So video tutorial ataupun video panduan ni, okey. So video panduan ni dia akan tunjukkan cara menggunakan dalam Island East Junior ni. Setiap satu fungsi kita ada satu video panduan bagi akaun anak dan juga bagi akaun ibu bapa. Bagaimana nak melanggan dan sebagai contoh ataupun maklumat produk. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan scroll lagi ke bawah boleh nampak ni, okey. Island East Junior ni bagi untuk pengguna daripada darjah 1 ataupun tahun 1 hingga tahun 3 sahaja. Yang Island East ini yang saya tunjukkan tadi itu untuk pengguna daripada darjah 4 hingga tingkatan 5. Okey puan. Okey, so sekarang kan boleh nampak kat sini Island East Junior, your learning engagement platform. Ini moto kita untuk Island East Junior. Kenapa kita nak engagement platform? Sebab crucial time. Okey, sebab memang masa yang sangat crucial untuk anak yang kita mempunyai anak daripada darjah 1, 2 dan 3. Okey. Sebab kalau tak ada engagement daripada ibu bapa dengan anak, bila anak nanti pergi ke darjah 4 ataupun tahun 4, mereka lebih spend masa dengan kawan-kawan mereka berbanding dengan ibu bapa. Okey. Sebab tu kita kat sini nak ada engagement lah. Okey. So dalam Island East Junior ni memang sistem yang tersendiri. Memang tak ada dekat Malaysia, hanya kita saja yang ada ni. Okey. Dekat Island East Junior ni memang kita buat khas, okey, untuk memupuk perkembangan intelek, rohani dan emosi anak-anak yang tahun 1 hingga tahun 3. Dalam Island East Junior ni kita menawarkan 3 perkara penting. Pertama, mempertingkatkan pembelajaran abad ke-21. So dalam Island East Junior ni kita ada berikan buku cerita, animasi, games dan sebagainya. Okey, nanti saya akan tunjuk lebih lanjut. Kemudian kita juga menggalakkan keterlibatan ibu bapa. Okey. So bila anak tu dah buat, ibu bapa boleh check ataupun berikan coin ataupun berikan stiker. Okey. Sebab apa? Sebab okey, bila ibu bapa melanggan Island East Junior ni, nanti mereka akan dapat macam sebuah buku. So dalam buku tu dia ada medal ataupun apa bahasa Melayu? Medal, okey, medal. Lepas tu ada latest card, okey, buku, lepas tu dengan stiker. Stiker tu macam contoh kalau anak tu dah buat separuh bulan, ibu bapa boleh berikan satu stiker. Okey, so bila dah melanggan terus akan dapat dalam satu set buku tersebut lah. Okey. Dan yang terakhir adalah meraihkan pencapaian. So kalau anak tu dah jawab dalam masa setahun nak meraihkan pencapaian dia, boleh berikan medal tersebut. Medal tersebut dalam buku nanti. Bila dah melanggan terus akan dapat buku tersebut. Okey. Dan kemudian kalau scroll ke bawah, okey, boleh nampak, okey, dalam Island East Junior ni pun ada percubaan 7 hari. Okey, boleh cuba selama 7 hari. Yang sekarang boleh nampak dekat sini, yang ini adalah jenis package dan subjek yang kita tawarkan. Okey. Untuk SK kita menawarkan 4 subjek. Untuk SJKC kita menawarkan 5 subjek. Okay. Pada tahun ni, tahun 2020, okey, bagi sekolah menengah bagi tahun 2020, bagi sekolah rendah, buat masa ni kita hanya menawarkan tahun 1 yang mempunyai dui bahasa ataupun dui language. Okay. So maksudnya bagi tahun 1, mereka boleh pilih sama ada mereka nak sains, subjek sains dan matematik tersebut dalam bahasa Melayu ataupun dalam English. Okay. Buat masa ni hanya untuk tahun 1. Pada tahun depan hanya untuk tahun 2. Okay. Tapi bagi untuk Island East Senior, sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang itu memang sudah ada dui bahasa dengan dui language. Tapi untuk sekolah rendah kita buat masa ni hanya menawarkan tahun 1 saja. Pada tahun depan hanya untuk tahun 2. Tahun 1 dan 2 pada tahun depan. Okey. Bagi untuk SJKC ni, ini memang ikut format syllabus dia. Sains dan matematik dalam bahasa Cina. Okey.
Dan kemudian kan ramai yang tanya, macam mana saya nak gunakan Alien Ace Junior ni? Alien Ace Junior ni nak gunakan paling mudah. Okay? Dia hanya ada 3 langkah sahaja. Okay? Apakah langkah-langkah tersebut? Okay? Langkah yang pertama, sekiranya nak gunakan Alien Ace Junior ni, langkah yang pertama adalah kena buat akaun ibu bapa terlebih dahulu. Okay? Mendaftar akaun ibu bapa terlebih dahulu. Kalau tak ada akaun ibu bapa, perlu daftar dekat sini, tekan daftar. Okay? So boleh kat sini nampaklah daftar akaun ibu bapa. Okay. So pertama kena daftar akaun ibu bapa. Sebab untuk Alien Ace Junior ni hanya satu akaun ibu bapa saja boleh didaftarkan. Okay. So sekarang masukkan ID pengguna apa yang ibu bapa inginkan. Alamat email. Okay. Alamat email ibu bapa. Kata laluan ibu bapa. Masuk semula kata laluan. Okay. Untuk confirmation. Nama ibu bapa. Telefon ibu bapa. Jantina ibu bapa. Tarikh lahir ibu bapa, negeri dekat mana ibu bapa tu duduk, kemudian dekat sini captcha ikut box yang bawah. Okey. Kemudian baca kita punya terma dan syarat dengan dasar privacy kita. Kalau setuju, tekan setuju dan tekan daftar. Mudah saja, tak sampai 5 minit boleh daftar dah akaun ibu bapa. Dan sama juga bagi akaun Alien Ace Junior, kena gunakan browser Google Chrome. Jangan guna browser selain Google Chrome sebab nanti akan menghadapi masalah. Okey. So macam saya cakap tadi, langkah pertama kena daftar akaun ibu bapa. Sekiranya kalau ibu bapa tersebut dah ada akaun ibu bapa dekat Alien Ace Senior, yang sistem lagi satu tu, ada akaun ibu bapa dekat Alien Ace Senior, dekat sini tak perlu mendaftar lagi. Hanya masukkan ID pengguna ibu bapa dan kata laluan. Okey, sebab dia boleh guna satu akaun ibu bapa tu boleh dekat 2 tempat. Dekat Junior boleh, dekat sini pun boleh. Okey. Contoh saya ada dah akaun ibu bapa, saya masukkan Nizam Ahmad, kata laluan dan kemudian tekan log masuk. Okey, so boleh nampaklah nama ibu bapa. So kemudian kalau nak masukkan gambar ibu bapa, boleh pergi dekat menu ni, kemas sini profile. Okey, tukar kata laluan ataupun nak tengok video panduan. Okey. So sekarang macam saya cakap tadi ada 3 langkah kan? Langkah pertama tadi ibu bapa kena buat akaun ibu bapa. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah ibu bapa perlu mendaftar ataupun tambah anak di dalam akaun ibu bapa. Macam mana nak daftar dengan tambah akaun anak tu? Mudah saja. Dekat bawah profil gambar ni, okey, ada satu fungsi nama dia tambah akaun anak. Tekan tambah akaun anak, okey, masukkanlah maklumat ataupun nak daftarkan maklumat anak tersebut. ID pengguna apa nak berikan? Contoh saya berikan ID pengguna anak saya, okey, QMBTL, okey, sebagai contoh. Sistem akan cek, boleh guna ID pengguna ni, okey. Kemudian kata laluan apa? Contoh saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey. Nama anak, contoh nama anak Iqbal. Tarikh lahir anak, contoh saya ni saya tembak je. Okey. Kemudian jantina anak, lelaki ke perempuan, contoh lelaki. Kemudian dekat sini alamat email kedua ibu bapa. Kenapa ada alamat email kedua ibu bapa? Sebab untuk Alien Ace Junior ni, ibu bapa hanya boleh seorang saja boleh daftarkan sebagai akaun ibu bapa. Okey. Sebagai contoh saya sebagai suami lah, daftar tadi yang Nizam Ahmad tu sebagai suami, tapi isteri dia masih nak monitor, masih nak dapat maklumat, boleh masukkan email isteri dekat sini. So bila nanti anak tu buat aktiviti kan, anak tu bila dah buat aktiviti, nanti kedua-dua ibu bapa, contoh akaun ibu bapa tu Nizam Ahmad dengan isteri dia, dua-dua akan dapat email notification. So dari situ dua orang boleh check. Okay. Cuma kelebihan dekat Nizam Ahmad lah sebab dia ada akaun ibu bapa, boleh check. Okay. Tapi untuk email notifikasi dua-dua akan terima. Kalau tak nak masukkan dekat sini pun tak ada masalah. Kemudian dekat sini pilih kelas. Kelas tahun 2020, okey. Kelas tahun 2020, murid ni di darjah berapa ataupun tahun berapa. Contoh kalau dia darjah 1, pilih darjah 1. Kalau darjah 2, pilih darjah 2. Kena tahu untuk Alien Ace Junior ni berbeza. Kalau pilih tahun 2, murid tersebut hanya akan dapat aktiviti tahun 2 sahaja. Dia tak akan dapat tahun 1. Okay? Sebab kita akan berikan ikut tahun sahaja. Kalau dia tahun 3, dia akan hanya dapat aktiviti tahun 3 sahaja. Okay?
So pastikan pilih tahun yang betul. Contohnya anak tu tahun 1, pilih tahun 1. Kemudian kat sini pilih jenis sekolah. So kat sini boleh nampak lah, sekolah kebangsaan pilihan 1, sekolah kebangsaan pilihan 2, sekolah jenis kebangsaan Cina. Apa ni pilihan 1, pilihan 2? Pilihan 1, pilihan 2 tu boleh nampak kat sini. Okay. Bagi sekolah SK, pilihan 1, sains matematik dalam bahasa Melayu. Okay. Bagi SK, pilihan 2, sains matematik dalam English. Okay. Untuk SJKC, dia sains matematik dan Chinese lah. Okay. So boleh pilihan ikut sekolah dia dia belajar mana, bahasa Melayu ke English. Contoh kalau dia belajar English, pilih pilihan 2. Kemudian dekat sini captcha ikut box ni. Okey, contoh 0C330. Lepas tu tekan tambah. Okey. So okey, so boleh nampak kat sini, you dah tambah akaun anak tu, Iqbal. Okey. Lepas tu kat sini dia akan tunjukkan akaun percubaan 7 hari. Akaun percubaan 7 hari ni dah terus boleh gunakan. So macam ni nak gunakan, kena lock keluar daripada akaun ibu bapa, kena lock keluar daripada akaun ibu bapa ni dan masuk ke dalam akaun anak menggunakan ID pengguna anak dengan kata laluan anak. Okey. Sebagai contoh, okey, saya dah melanggan Island East. Okey, Island East Junior, nanti akan terima kad Island East Junior. So belakang kad tu ada 16 digit. So nak aktifkan, okey, akaun, contoh saya nak aktifkan akaun Iqbal ni, saya tekan kat sini langgan. Kemudian masukkan 16 digit tersebut dekat sini. Captcha ikut box yang ni dan tekan langgan. So bila dah tekan langgan, dia akan tunjuk macam ni. Tarikh tamat tempoh bila, berapa hari akaun ni aktif. Okey, mudah saja kan. Alright, so sekarang langkah yang terakhir, langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga, kalau nak tengok aktiviti anak kat mana, langkah aktiviti anak tu hanya dalam akaun anak sahaja. Yang kena pertama sekali kena lock keluar, okey, daripada akaun ibu bapa. Okey. Kemudian kena masuk gunakan ID pengguna anak. Contoh ID pengguna anak yang saya tadi aktifkan tadi, Anissa Kaisara, kata laluan. Okey, dan tekan lock masuk. Okey, so boleh nampaklah dekat sini nama anak tu. Okey. Selamat datang Anissa Kaisara. Kat sini dia tunjuk tarikh tamat tempoh, berapa hari boleh. Okey. So untuk SK mereka akan dapat 4 subjek, bahasa Melayu, English, Sains, Matematik. Dan kemudian untuk SJKC dia ada 1 subjek lagi, nama dia bahasa Cina. Tapi kalau tuan-tuan tanya apa ni subjek warna merah ni? Subjek warna merah ni adalah special subject. Maksudnya special subject ni ibu bapa boleh buat aktiviti sendiri, soalan sendiri, lepas tu boleh hantar soalan tersebut ke akaun anak. So anak tu akan terima aktiviti tersebut dalam special subject ni. Okey. So sekarang contohlah nak tengok aktiviti dalam bahasa Melayu, tekan. Okey. Kalau tuan-tuan dengan puan-puan boleh nampak kat sini ada notifikasi kan. Ada 620, 646. Ini aktiviti. Maksudnya aktiviti yang masih belum dibuat oleh anak tersebut. Untuk contoh Anissa ni tak buat, dia ada 620 aktiviti. Okey. So sekarang kan mungkin akan tanyalah apakah aktiviti yang kita berikan. Okey. Contoh saya ambil bulan Ogos. Okey. So boleh nampak. Okey. Dekat setiap aktiviti tersebut dia akan ada juga nama topik. Contoh nampak ni unit 20, inovasi dalam peternakan. Sama juga macam dalam buku teks kat sekolah. Okey. Kita memang ikut buku teks. Okey. So dan kemudian kan setiap aktiviti, okey, bila selepas melanggan, setiap akaun akan alright, minta maaf. So kalau tuan-tuan tanya saya, okey, apakah yang kita akan berikan? Kita panggil dia aktiviti. Okey. Setiap hari, setiap subjek akan terima 2 aktiviti baru. Contoh boleh nampak ni, 1 Ogos 2 aktiviti. 2 Ogos 2 aktiviti. Maksudnya setiap satu subjek akan terima 2 aktiviti. Maksudnya kalau SK ada 4 subjek, dalam sehari mereka akan dapat 8 aktiviti. Okey. Kalau SJKC sehari 10 sebab ada 5 subjek. So kalau tuan-tuan tanya, apakah jenis aktiviti yang mereka dapat? Mereka akan dapat 6 jenis aktiviti. Apa dia? Boleh tekan sini, boleh nampak.
kita berikan 6 jenis aktiviti yang jenis nota, practice, practice audio, practice video, audio books dengan games. Okey, contoh saya nak tunjukkan audio books. Audio books ni setiap bulan akan dapat satu buku cerita baru. Okey. Kat sini ada buku cerita. Kemudian lepas baca buku cerita tersebut, kat belakang ni ada soalan-soalan berdasarkan buku cerita tersebut. Okey. Memang setiap bulan akan terima satu buku cerita. So untuk audio books ni ataupun buku cerita ni hanya untuk subjek bahasa saja. Maksudnya untuk bahasa Melayu, English dan bahasa Cina. Okey. So setiap bulan akan ada satu buku cerita baru. Contohnya saya pilih kat sini, jom baca buku Sebiji Temikai Sebiji Labu. Tekan. Okey. Kemudian dekat sini tekan je play. Bila tekan play dia akan terus keluarkan suara. So dia akan keluarkan suara. Macam contoh ni ada perkataan sebiji temikai sebiji labu, dia akan keluarkan suara. Okey. Tekan. Okey, mungkin tuan-tuan dengan puan-puan tak boleh dengar sebab sebagai headphone. Okey. So tapi kalau tuan masukkan ataupun tuan-tuan boleh pergi ke YouTube. Okey. Tuan-tuan boleh pergi ke YouTube, kemudian tuan pergi dekat sini, type je, okay, type je dekat YouTube tu, Junior Preview. Okay, tekan je Junior. Okay, contoh tulis Island Ace Junior Preview. Okay, Island Ace Junior Preview nampak dia macam ni. So tekan kat sini, video ni. So bila tuan tekan video ni, tuan akan nampak okay, apakah 6 aktiviti yang kita berikan tu secara detail. Boleh dengar audio, boleh dengar suara dia dan sebagainya. Okay, mungkin tak boleh dengar lah masa saya present ni, boleh tengok dekat sini lah. Okay. So ini pelbagai jenis aktiviti yang kita akan berikan ke dalam akaun anak. Okay. Alright. So boleh tengok video ni. Okay. Contohnya video ni saya tekan je play. Tuan-tuan boleh nampak kat sini dia macam karaoke. Kan nampak macam karaoke kan. So yang ini bila dia macam, kenapa kita buat karaoke? Sebab kita kat sini memang nak bantu murid-murid yang tahun 1, 2, 3. Sebab kita tahu ada setengah murid masih tak boleh membaca, mengeja kan, ataupun menyebut perkataan tersebut. So kat sini kita, sebab tu kita buat jenis karaoke. So diorang boleh tahu apa sebutan dia. Dan juga kalau sekiranya anak tersebut okay, tak tahu nak menyebut ni, mengajar, tekan je dekat sini mengajar, dia akan keluarkan suara, akan sebutan dia, mengajar sebagai contoh. Okay. So bila data ni dia akan pergilah seterusnya ke page yang seterusnya. Ni baru page 1. So nanti akan flip. Okay. So boleh nampak ni page 1, muka surat 1, nanti akan pergi sampai. Okay. Macam buku juga, tapi dekat sini kita mengeluarkan audio lah. So murid tu boleh, macam saya tadi, membantu murid dari segi mengeja ataupun cara menyebut. Okay. Sampailah habis. Sampai kalau dah habis satu buku cerita tu, complete lah satu aktiviti. Ataupun nak cepatkan fast forward, boleh je tekan kat sini. Cepatkan fast forward. Okay. Alright, so ini buku bahasa Melayu. Lepas tu kan, lepas dah menjawab tu, belakang dia ada soalan-soalan lah berdasarkan buku cerita tadi. Sebab tu kena baca buku cerita baru boleh menjawab soalan berdasarkan buku cerita. So yang ini untuk bahasa Melayu. Okay. Kemudian kita pergi ke English lah. Contohnya saya tunjukkan English, buku cerita. Pilih audio books. Contoh saya ambil bulan Ogos juga. Okay. Kalau murid tu tak buat aktiviti dia akan terkumpul macam ni. Sebab dia hanya akan dapat aktiviti sehari, 2 aktiviti je per subjek. Okay. Kalau tak buat dia tak akan terkumpul. Contoh saya ambil bulan Ogos, ini nampak ni, story time, color. Okay. Tekan. So kat sini bila tekan play, okay, dia akan keluarkan suara lah. So macam ni saya cakap tadi bahasa Melayu, ini English pula. So kat sini boleh bantu murid tu dari segi sebutan ataupun mengeja. Okay. Sangat bagus. Sebab boleh siap ada karaoke lah ada benda tu. So
Okay. Nak tekan pun boleh. Macam ni nak sebutan dangerous. Tekan. Dangerous. So, diorang boleh practice. Okay. Alright. So, ini English. Kalau SJKC dia ada lagi satu subjek lah, bahasa Cina. Bahasa Cina pun ada buku cerita. So, untuk SJKC setiap bulan dia akan dapat 3 buku cerita lah. BM, English dengan bahasa Cina. Untuk SK hanya 2 saja, BM dengan English. Okay. So, kemudian mungkin saya ambil Science. Okay. So, ambil Science. Mungkin saya nak tengok aktiviti berdasarkan nota. Okay. So, ini nota ni baca nota. Sama juga dalam buku teks, tapi sini kita dah ringkaskan dan padatkan. Contoh saya ambil August juga. Okay. Setiap nota tersebut kita ada subtopik lah. Macam ni perubahan warna kertas litmus, yang ni rasa sedang sentuh, kenali bahan abrasiv. So dia ada tari-tari yang berbeza. Okay. Contoh saya ambil yang ni, perubahan warna. So kalau yang ini, aktiviti dia hanya membaca nota. So dia kena bacalah nota tersebut. Okay. So aktiviti dia baca je nota ni. Bila dah baca nota, dah selesai, tekan je selesai baca nota. Dah complete satu aktiviti. Okay. Kemudian kan mungkin saya nak tunjukkan pasal aktiviti jenis video. Okay. So macam ni, asid dan jawab. Asid dan akali, sorry. Okay. So buka je. Ini yang berdasarkan praktis jenis video ni. Dia kena tonton video tersebut. Lepas tonton video tersebut, okay, tonton klip video di bawah. Kemudian kena jawab soalan lah. Okay. So nanti sebenarnya dia akan keluar video dekat sini, tapi dekat kami, dekat office ni kami block Vimeo, so saya tak boleh nak tunjukkan lah. Sebab tu macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan ada masa, pergi ke YouTube, type Island Ace Junior Preview. So kat sini dia akan tunjukkan 6 jenis aktiviti tersebut. Okay. Dan siap ada keluar suara juga. Okay. Boleh tengok di sini lah untuk lebih tahu lebih lanjut. Okay. So dia akan keluar video kat sini, lepas tengok video kena sebab ni dia block. Okay. Tak boleh tengok. So kalau ni dah tengok, lepas tu jawablah soalan dekat bahagian bawah ni. Ini praktis jenis video. Kemudian kan, okay, mungkin saya pergi ke matematik. Okay. So matematik ni mungkin saya nak tengok aktiviti jenis audio pula. Okay, saya pergi contoh saya ambil bulan Ogos ada tak? Okay, ada. Okay, so praktis jenis video, audio. Tak ada. Okay. Bulan Mac. Okey, ada. Unit 3 pecahan. Tekan je, dengar dan jawab. So yang ini jenis dia, kena dengar audio tu, dia tak nampak. Okey, kena dengar audio tu, kemudian kena jawabkan lah. Tekan je kat sini, play. 1/4. So murid tu kena dengar, lepas tu kena jawab. Contoh ni, 1/4. Lepas tu nak check betul salah, tekan je kat bawah ni, semak. Okey. Dan pelbagai. Ini jenis praktis jenis audio. Okay. Mungkin saya balik ke bahasa Melayu untuk yang senang sikit. Mungkin saya nak tunjukkan jenis praktis jenis games. Okay. Jenis games. Okay, saya ambil bulan Ogos juga. Okay. So sebenarnya sekarang ni kita ada 7 jenis game dalam Island Ace Junior ni. Ada pelbagai. Contohnya antara 7 tu ada Suai dan Padan. Okay. Harta dalam buih. Naga sudah datang. Okay. Encik Ketam melihat hadiah. Dan lancarkan UFO. So kita ada 6 jenis game. Tapi games yang ini yang kita berikan ni, dia bukan 100% game. Dia 50% kena jawab soalan. 50% baru boleh main game. So dia kena jawab soalan tu betul baru boleh main game. Okay. Macam mana? Contoh saya ambil yang game paling senang lah. Okay, saya tunjukkan. Encik Ketam memilih hadiah. Ini game paling senang. Okay. Okay. So kemudian kat sini boleh baca arahan macam ni nak cara main permainan tersebut. Kemudian kat sini tekan tutup. Tekan mula. Okay. So dia akan start untuk round yang pertama. So round pertama kena jawab soalan tu betul baru boleh main game. Okay. Contohnya lah. Asrul. Asrul tengah buat apa ni? Asrul ternak menanam anak pokok itu. Tekan semak. Okay. Kalau jawapan betul boleh main permainan tersebut. Okay. So kena pecahkan lah buih ni. Okay.
Okey. Kemudian pergi ke round kedua, kena jawab lagi soalan. Okey. Kalau contoh ni jawab ni salah lah, saya jawab salah jawab salah. Okay, ataupun boleh tekan ni ataupun tekan ke bawah, apa boleh juga. Lepas tu jawab salah, salah. So bila jawab salah dia kena pergi balik semula ke round yang pertama. So kena cuba lagi. So tak boleh main permainan. Okey. Right. So dia sampailah habis. Ini permainan yang jenis games, 50 jawab soalan, 50 main games. Okey. Right. So itu saja untuk yang games. Dan yang terakhir sekali aktiviti mungkin saya nak tunjukkan adalah practice. Okey. So boleh nampaklah pelbagai jenis practice yang kita ada. Pelbagai. Okey. Setiap practice yang berbeza. Setiap hari mereka akan dapat jenis aktiviti yang berbeza. Okey. So boleh nampak ni teka silang kata, baca dan lengkapkan, lengkapkan ayat dan teks. Mungkin saya tunjuk sikit, teka silang kata. Okey, so ini teka silang kata lah. Okey, so nombor 1 melintang. Okey, Encik Nizam sentiasa memastikan air di dalam kolamnya. Nombor 1 melintang mana air ni? BRSISH. Apa dia? Bersih contohnya. Contoh bersih tekan kat sini. Okey, ataupun nak tarik pun boleh, tak ada masalah. Boleh pilih sama ada tekan, pilih ataupun tarik. Okey. Lepas tu nombor 2 apa? Kami-kami itu meranggut rumput. So boleh buat. Ini yang jenis aktiviti teka silang kata. Okey. Mungkin saya tunjuk yang lain. Yang ini contoh baca dan lengkapkan. So yang ini kena baca, petikan, lepas tu kena jawab soalan. Okey. So baca, petikan, lepas tu kena jawab soalan berdasarkan petikan tersebut. Okey. So ada ni. Kemudian apa lagi saya nak tunjukkan? Mungkin lain. Ini padankan, aktiviti jenis padankan. Macam tadi, aktiviti yang kita berikan ni setiap hari memang berbeza. Okay? So murid-murid tu akan excited lah. Apakah aktiviti yang mereka akan dapat pada hari itu. Okay? Sebab tu saya cakap ni, platform IELTS Junior ni memang berbeza yang ada di pasaran. Ni memang kita buat khas sebab kita dah buat R&D. Okay? Murid-murid tahun 1, 2, 3 lebih suka sistem yang macam ni sebab mereka setiap hari akan dapat aktiviti yang baru. Mereka tak sabar setiap hari untuk masuk dalam akaun IELTS Junior ni untuk membuat aktiviti. Sebab dia tak tahu apa yang esok mereka akan dapat aktiviti dia. So itu saja aktiviti yang ada dalam IELTS Junior ni. Itu saja untuk product training hari ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, mungkin boleh tanya dekat saya sebelum saya tutup product training untuk hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan. Ada apa-apa soalan? Okey, saya nak tanya, kan ada dua, satu IELTS Junior, satu lagi IELTS Senior. Betul. Kan tadi Tuan cakap Junior darjah 1 hingga 3 dan darjah yang Senior tu 4, darjah 4 hingga tingkatan 5. Betul. So yang kata apa, bila saya itu ada dapat yang trial tu dapat tengok tingkatan sahaja. Macam ni? Dia ganggu tak? Macam mana cakap? Sebab macam tadi masa awal tadi Tuan ada cakap yang dekat IELTS Senior 4, darjah 4, 5, 6 1, lepas tu tingkatan 1, 2, 3 1, tingkatan 4, 5, 6 yang atas tu 1. Maksudnya dalam IELTS Senior kita kena buat 3 akaun ke? Tak. Dia yang itu kan dia ikut pengguna tersebut. Contoh kalau puan ni, contoh saya pergi kat IELTS Senior. So dekat IELTS Senior ni, so puan boleh nampak kat sini, ini ada kita menawarkan ikut package. Kalau dia cikgu, sebagai cikgu lah. Kalau dia cikgu. Kalau puan sebagai cikgu, kalau puan sebagai contohnya guru pusat tuition. Betul. Pusat tuition puan ada mengajar 4 tahap. Maksudnya SK, SKKC, PT3 dengan SPM. So maksudnya dekat sini kena register 4 akaun. Tu 4 akaun tu 4 kali bayar lah macam tu? 4 kali bayar lah. Sebab setiap akaun guru ni dia akan dapat, contoh kalau puan daftar sebagai SK package, puan hanya akan dapat konten SK package je tahun 4, 5, 6, 4 subjek. Bahasa Melayu, English, Sains, Matematik. Macam tu. Kalau puan contoh macam tadi, ada HKC, ada PT3, ada SPM, macam tu kena ada 4 akaun. Sebab yang kira
Dekat Island S senior tu ada 4 akaun ni lah, berbeza ni. Kalau sebagai cikgu lah. Cikgu Kalau untuk junior pula dia ada 2. 2 ni tadi. Dia ada 2 package. Oh ya, tadi Maksudnya ada SK dengan tunjuk SDC. tadi. Macam tu. Tapi untuk junior buat masa ni memang kita tak ada akaun guru lagi. Buat masa ni hanya ada akaun anak dengan akaun ibu bapa sahaja. 4 kali bayar tu satu akaun saja, satu user ke atau maksudnya 4 user? 4 user. 4 user. Sebab setiap satu user kena ada satu kunci produk lah yang berbeza. Alright. Okay. Itu je saya nak tanya dulu. Ada soalan lain puan? Itu macam mana product training okey ke? Saya yang tadi saya masuk akaun guru tapi dia keluar akaun ibu bapa. Saya tak call lagi technical support tu. Sebab nak dengar dulu tuan punya explanation. Boleh. Nanti just hubungi kita punya technical support ataupun boleh WhatsApp dekat kita punya mobile lah. Nanti kita akan checkkan lah. Tapi kalau sebab yang semalam saya daftar tu, saya dah dapat dah tengok trial untuk akaun guru. Tapi hari ni saya buka akaun ibu bapa. Tak tahu kalau saya salah tekan ke apa. Tak apa, nanti puan bagi je maklumat akaun tu, nanti kita akan checkkan lah. Okey, baik. Alright, itu je saya tanya. Okey, sama. Alright, tuan-tuan perempuan yang lain ada soalan ke? Encik Arif, Atta. Yes, ya Atta. Saya nak tanya tentang lesson plan. Okey. Kalau seorang cikgu tu dia guna Island Ace untuk ajar di sekolah. Okey. Macam mana dia guna lesson plan ni di dalam kelas? Dalam kelas, okey. Bukan, saya nak tanya ni bukan teknikal lah. Sebab teknikal tadi Encik Arif dah explain kan. Betul. Yang ni secara am. Okey, secara am. Okey, maksudnya Tuan Atta nak tahu macam mana guru tu gunakan lesson plan nak mengajar dalam kelas dia, betul? Ya, betul. Okey, so dia macam ni Tuan Atta. Okey, so kalau nak mengajarkan, dia ada lesson plan ni macam Tuan sedia maklum lah, sebelum guru nak mengajar, guru kena ada buat lesson plan dulu, betul? Betul. Okay, so contohlah saya dah buat lesson plan. Lesson plan saya dalam ni lah, lesson plan ni. Okay, so saya dah buat lesson plan. Kemudian kan contoh kat sini saya dah buat lesson plan saya yang ni lah, Januari minggu keempat. Okay, contohlah macam sekarang kan guru-guru pun mengajar dari rumah. Okay, agak susah lah guru mengajar dari rumah, tak ada kandungan, lepas tu nak mengajar guna online kan, susah. So macam mana guru sekarang nak mengajar? Mudah saja. Salah satunya kalau sekarang kalau guru mengajar gunakan Zoom ataupun guna Google Meet kan. Okay, just buka guru punya account, ni account guru ni. Lepas tu guru pergi buka Zoom. Okay, lepas tu macam biasalah murid masuk ke dalam Zoom ataupun Google Meet. Lepas tu guru share screen macam saya ni tengah share screen ni. Okay, tuan akan nampak yang ni lah. Okay, tuan akan nampak ni. Lepas tu saya nak mengajarkan, saya hanya perlu tekan dekat sini. Saya punya lesson plan, contoh tekan buka. So lesson plan saya ni dah teratur. So dah ada nota, ada mind map, ada semua lah ada. Okay, tak perlulah cikgu nak terkial-kial cari dekat sini. Masa nak mengajar baru nak carikan apa bahanan. Maksudnya kat sini lesson plan guru dah buat siap-siap dulu. So guru nak mengajar, just pergi tekan je kalau nota, tekan notes ni. Lepas tu tekan contoh topik ni. Terus ada nampak nota tadi. Okay, nota yang ini kan. Lepas tu contoh sekarang Tuan Atta ni sebagai murid, saya ni sebagai guru. Tuan Atta contoh sekarang dia guna contoh sekarang tengah buka Zoom guna smartphone. Tuan Atta pun akan nampak perkataan ni, betul? No translation ni. Betul. So guru dah boleh start mengajar. Lepas tu kalau guru nak lebih murid tu lebih fokus, sebab kalau murid dia nampak semua perkataan ni, lepas tu dengar suara saja kan. Lepas tu kalau guru nak mengajar macam dalam kelas, kat sini belah kanan ni ada whiteboard, belah kiri ni whiteboard, tekan whiteboard, tekan je active whiteboard, lepas tu pilih je colour mana nak, contoh saya ambil colour hijau. Lepas tu masa cikgu tu mengajar tengah keluarkan suara, contoh saya nak mengajar pasal new translation, guru boleh highlightkan benda ni. So murid tu boleh nampak. So murid tu lebih fokus. Contoh berbeza sekarang macam guru mengajar dekat kelas, mengajar sekarang dekat rumah. Kadang-kadang guru sekarang pun tak ada kandungan. So guru kena buat kandungan sendiri. Tapi menggunakan Island Ace ni guru tak perlu risau, sebab dalam Island Ace ni memang terus dia melanggan, terus dah ada nota, dah ada soalan, ada petermindah. Cikgu hanya perlu mengajar sahaja. Ataupun guru rasa kandungan tak cukup, guru boleh tambah kandungan sendirilah. Macam tu. Okey, Tuan Atta, faham?
Ya. Saya nak tanya satu lagi. Boleh. Tentang lesson plan ni. Okey. Cikgu ada dua cara guna ke? Satu adalah secara offline dan satu secara online. Betul tak? Okey, yang lesson plan ni hanya untuk online saja, dia tak ada untuk offline. Dia tak ada offline. Maksud saya, katakan saya sebagai cikgu, esok saya nak masuk kelas untuk mengajar. Hari ni saya buat di rumah untuk lesson plan kan. Esok bila saya masuk dalam kelas, saya projek dalam saya guna projektor untuk mengajar. Saya buka lesson plan saya yang saya buat kemarin. Boleh saya guna cara gitu? Tak boleh tuan-tuan, sebab yang lesson plan ni memang kena guna online sahaja. Tapi kalau contohlah, kalau guru katalah contoh dekat sekolah dia internet tak kuat sebagai contoh kan, guru tak boleh nak gunakan lesson plan yang dia buat tu, tapi guru boleh gunakan kandungan nota yang ada dalam apps tu. Apps offline tu, yang apps yang boleh download dekat Play Store dengan App Store tu. So kalau guru contoh download apps tersebut dekat dalam smartphone dia ataupun dalam tablet dia kan, contoh dia pergi ke dalam kelas, kena pastikan ada connector ataupun kabel wire yang connect daripada handphone ataupun tablet ke projector. So guru boleh paparkan nota daripada offline apps tu ke projector. So murid boleh nampak lah, itu gunakan offline lah tanpa internet. Tapi kalau nak gunakan yang lesson plan yang dia buat sendiri ni, ni tak boleh lah. Sebab ni memang gunakan online sahaja. Okey, tuan-tuan faham? Baru saya faham. So dia ada dua lah, tapi yang dalam offline tu memang tak ada lesson plan tapi masih ada kandungan nota lah. So boleh mengajar lah, sebab macam kita tahu juga ada setengah sekolah internet tak kuat tapi guru nak gunakan nota, gunakan dalam apps tu, cocok projector dan terus boleh gunakan juga buat pengajaran. Okey, saya faham. Ada soalan lain tuan-tuan? Setakat ni je lah. Okey, alright, terima kasih tuan-tuan. Okey. Ya, sama. Alif. Ya. Alif. Choi Mi here. Siapa? Choi Mi. Ya, Choi Mi. Okay. Okay, regarding the lesson plan, right? Okay. Okay. For the assignment that part, the assignment that part, is it that before we do the lesson plan, we need to go to this assessment? Yes, correct. Go to assessment and we create all the assignment first, is it? Yes, correct. Yep. So let's say I show you a bit. Okay, let's say I have a lesson plan. All right. So now I go to add lesson plan. Okay. So now let's say I put a title lah 1, 2, 3. Subject science. Okay. Next I go to assignment. Right. Click assignment. Okay. Now I have assignment. Just now I create the assignment right in teacher account. Yes. I go to the form 2. Okay. Then just now I do somebody online. Correct. Okay. Alright, then I choose here lah. Or you can preview first the lesson plan you do previously. Okay. So means that if the means that if the teacher they want to put their assignment in the lesson plan, they need to create every chapter, is it? I mean whatever that they need lah. Yes, correct. Yeah. Okay. How about the Pentasiuran Sekolah and then the subjective? This one is same thing. We connect the link will be go here lah. Pentasiuran Sekolah and subjective, same thing. Yeah. But this one lesson plan. Yeah. This one also need to create first before we go for lesson plan. No need. That one already linked to here. Let's say you do the Pentasiuran Sekolah, right? Then this one, the lesson plan only you pick and choose which one you want to create as your lesson plan. Yeah. So let's say here, I go to here, let's say put 1, 2, 3, right? Subject, let's say science again. Let's say you want to see the Pentasiuran Sekolah, right? Okay. Okay, I go to Pentasiuran Sekolah. Same thing also like a notes lah. Let's say I go to form 2, I go to nutrition, drop down, then you can see preview first. So this one question already created. Means the Pentasiuran Sekolah, the subjective question is already created. Yeah. The assignment, that one you need to create lah. Yeah. Is it every level got? I mean that because one of my teacher is teaching standard 4, 5, 6. Okay,
That day he also go and create the lesson plan. But inside the Pasaran Sekolah, there is nothing inside. Oh, okay. Actually, Pentadsaran Sekolah do not have for year 4. In the new syllabus for standard 4, do not have Pentadsaran Sekolah. Means Okay. that, yeah, only they will have Pentadsaran Sekolah for this year from standard 5 until form 3 only have Pentadsaran Sekolah. We give just that, based on the syllabus lah. Yeah. The all syllabus got lah. The new syllabus don't have. Don't have the Pentadsaran Sekolah. Yeah. Okay. Okay. The subjective, we need to create ourselves, right? No, the subjective is from this question. The link in the Pentadsaran Sekolah there. The one that you need to create by your own, the assignment. Okay. And this one, yeah. Or you want to put your own content, maybe you have your own content. We know certain teachers have their own content, then they upload the content to their Google Drive, Dropbox, right? Then you can put from to here. The link, put the name and the link address. Means the link address, let's say, is from their Google Drive. Put the link also can here. Yeah. Okay. But okay, just now Mr. Arthur he asked a question saying that the lesson plan cannot teach in class. No. Explanation? No. The other question is, let's say their teacher have a problem internet connection in school, right? Okay, so the author say, is it we have a offline lesson plan? This lesson plan, this one. For offline, we don't have lesson plan. This lesson plan is only in online, in the website. Yeah. But let's say, for example, teachers still having a problem internet connection in the school, they still can use, if you remember, we have offline apps. Okay. Okay, we have offline apps, right? Let's say you are a teacher, you already download the offline apps through your smartphone or your tablet, right? Okay, you just buy the connector, your cable, connect from your smartphone or tablet to projector. So you just open the apps and your student or your people can see the content, the notes content through the apps. So you still can do a teaching using the notes content. But if you want to create your own lesson plan like this one is only inside the online website. Do not have in offline. Oh, okay, understand. Okay, all right. So okay, any question thank you. more? All right, welcome. Okay, let's see. Just now I have a question from Ida Yawati. Secondary school. Ida Yawati, so minta maaf Ida Yawati, saya tak faham lah. Open Zoom Meet untuk secondary school lower, macam mana tu? Soalan tu macam mana? Buat product training untuk sekolah rendah ke? So, okay, sementara Ida Yawati jawab, mungkin ada soalan lain tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin anyone ada soalan lain sebelum saya tutup untuk product training hari ini? Encik Arif, saya nak tambah lagi. Tuan Arthur. Tentang lesson plan ni, maksud saya secara online ataupun on the spot cikgu boleh guna untuk ajar kan. Jadi cikgu boleh buat pre-setting juga kan untuk bagi homework ke assignment ke kepada murid-murid kan. Tapi itu lesson plan tu hanya untuk mengajar saja. Maksudnya lesson plan tu untuk time guru mengajar. Tapi bila lepas habis guru mengajar, guru nak hantar tugasan boleh. Macam tadilah dalam tugasan ni, assignment tugasan. Let's say cikgu nak cuti, besok lusa dia nak cuti. Hari ni dia set satu tarikh untuk katakan lusa, dia link dengan akaun dengan murid-murid. Dia murid-murid pada lusa dia akan terima homework kan. Buat kat sini lah penilaian assignment ni. So yang tu guru boleh setkan lah. Contoh kat sini dia hantar buat tugasan ni kan. Contoh buat dulu. Okay. Contoh kat sini boleh pilih lah tarikh hantar bila. Hantar murid yang mana. Dan kemudian kat sini boleh pilih tarikh tutup.
Cuma nak setkan bila diterima tu tak boleh lah. Cuma guru boleh setkan bila tarikh bila kena hantar sebelum tarikh bila. Itu saja. Tarikh bila kita hantar ke murid-murid dan tarikh bila murid-murid hantar balik. Tak, maksudnya dekat sini dia hanya ada satu tarikh je. Cikgu boleh setkan tarikh tutup bila murid kena hantar. Tarikh sebelum tarikh tutup. Okey. Saya faham. Okay. Betul lah. Kalau ada dua tarikh baik buat satu tarikh je kan. Betul. Masuk yang sama. Betul. Okay. So Tuan ada soalan lain? Itu je dah. Okey, terima kasih Tuan. Alright, Puan Rashidah, sama-sama. Okey, so tuan-tuan yang lain ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak tutup untuk hari ini punya product training. Okey, so kalau tak ada untuk soalan untuk hari ini, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masuk untuk kita punya product training hari ini. Okey, so kalau untuk masuk lagi product training kita, okey, just masuk setiap hari Selasa dengan Khamis, sebab memang setiap hari Selasa kita memang ada product training untuk Island A Senior bagi akaun murid dan akaun ibu bapa. Setiap hari Khamis pula bagi Island A Senior bagi akaun guru dan Island A Junior bagi akaun anak dan ibu bapa. Dan setiap minggu kita punya product training ni bertukar bahasa lah. Macam minggu ni dalam bahasa Melayu, pada minggu depan dalam English. Macam tu dia akan bertukar-tukar. Okay. Alright, sama-sama tuan. Okay, sama-sama puan. Okay. So kalau saya ada tersilap kata, tersilap cakap, saya minta ampun dan maaf. Okay. Technical support bukan 24 jam puan. Technical support hanya beroperasi 8.30 pagi sampai 5.30 petang, Isnin hingga Jumaat, kecuali public holiday saja. Okay. So kalau ada masalah waktu malam ke, waktu weekend ke, hantar je WhatsApp kat kita. Nanti waktu bekerja, kita akan respon secepat yang mungkin. Okay. Alright, sama-sama semua. Okay. So itu saja untuk product training hari ini. Terima kasih. Bye-bye.